Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Sebelum cuti hari itu kita dah bincang di Buat bermula babul af'al sampailah Al-Jawazim. Hari ini kita baca matan insya-Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب الأفعال وأنواعها. Tak baca lagi kan? Belum kan? قال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. وأقول شارح شيخ محي الدين عبد الحميد ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. Fi'il terbahagi kepada tiga. Al-qismul awal al-madi wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamani takallum. Fi'il madi adalah fi'il ataupun perbuatan yang menunjukkan di atas berlakunya perbuatan tersebut sebelum keluarnya perkataan tadi. Maksudnya bila disebut akala, maksudnya perbuatan makan tadi telah berlaku sebelum bercakap. Nahwu daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Contohlah daraba, nasara, fatha dan seterusnya. Jadi kalau fi'il madhi ni kalau kita terjemah, kalau kita sebut perbuatan tu saja tak tepatlah terjemahan tu. Macam daraba dia bukan pukul, dia telah pukul. Nasara juga telah, begitu seterusnya. Selagi mana dia fi'il madhi. Bahkan bukan setakat waktu, fi'il tu sendiri mesti ada pelaku dalam waktu dia. Jadi biasa kalau kita hafal wakab, walaupun mungkin dari segi hafalan lah, tapi kalau dari segi tepatnya daraba tu dia telah pukul, bukan pukul. Sebab semata-mata perbuatan dia adalah masdar, macam darbun, pukulan. Tapi kalau fi'il tu sendiri dia mesti ada pelaku dan mesti ada waktu, sama ada setelah, sedang ataupun akan. Tapi kalau fi'il madhi ni, mana-mana fi'il madhi terjemahan dia mesti telah lah, sebelum berlakunya, sebelum keluarnya percakapan. Wal qismu tsani al mudhari'u wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zaman at-takallumi aw ba'dahu. Kalau fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan berlakunya perbuatan tersebut ketika bercakap ataupun selepas bercakap. Maksudnya boleh kita terjemahkan sebagai sedang ataupun akan berdasarkan ayat. Tapi kalau ada sin dan saufa, confirm ayat tu bererti akan. Tapi tanpa sin dan saufa, kena tengok ayat lah. Mungkin bererti sedang, mungkin bererti akan. Nahwu yadribu wa yansuru wa yaftahu wa ya'lamu wa yahsibu wa yakrum. Didatangkan contoh-contoh yang merangkumi wazan-wazan sarafah. Atas tadi ada daraba, nasara, fataha, alima, hasiba, karuma. Didatangkan 6 bab dalam sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad kalau belajar saraf dalam matan al-bina, mula-mula sekali dalam bab wazan fi'il yang sulasi mujarrad didatangkan 6 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Jadi didatangkan semua wazan-wazan tu lah. Daraba yadribu, nasara yansuru, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasiba yahsibu, karuma yakrumu. Maksudnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid sambil-sambil dia datangkan contoh, dia datangkan isi-isi yang tersirat. Maksudnya kalau orang yang nak syarahkan kitab tu sambil-sambil nak ngajar saraf, dia boleh selitkan sekali. Itu yang dimasukkan dengan kenapa datangkan 6 perkataan tu. Itu yang dimasukkan 6 wazan untuk sulasi mujarrad. Itu datang yadribu, yansuru, yaftahu, ya'lamu, yahsibu, yakrum. Yang mana kalau budak-budak pondok mata minat dia hafal, dia kata a'u, a'i, a'a, i'a, i'i, itulah 6 wazan tersebut. Al-qismu tsani al-amru wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zaman at-takallum. Fi'il amar adalah fi'il yang dituntut berlakunya fi'il tersebut selepas keluarnya perkataan tadi. Seperti contoh idrib, wansur, waftah, wa'lam, wahsib, wakrum. Jadi ketiga-tiga fi'il tadi didatangkan wazan yang sama, fi'il yang sama tapi ditukar, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan
fi'il amr. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. Dia kata perbincangan ni dah sebut dah pun pada dalam perbincangan muqaddimah yang pertama, al-kalam wa ma yata'allafu minhu, kita bincang apa dia madhi, mudhari' dan amr, dan dia dah bagi tahu alamat-alamat untuk mengenali fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Boleh rujuk pada awal kitab. Yang nak disampaikan dalam bab ni adalah seterusnya ahkamul fi'li, hukum fi'il, macam mana nak i'rab fi'il madhi, macam mana nak i'rab fi'il mudhari', macam mana nak i'rab fi'il amr. Cara mengenali apa itu madhi, mudhari', amr itu sebenarnya perbahasan sharah, bukan perbahasan nahwu. Jadi wazan, dari sudut wazan, daripada sudut macam mana nak buat fi'il mudhari', macam mana nak buat fi'il amr, itu bukan perbincangan nahwu, tapi perbincangan yang dibincangkan dalam ilmu sharah. Qal fal madhi maftuhul akhir abadan, ataupun akhiri abadan. Okay, nak bincang sekarang ni baris akhir je lah, sebab peranan nahwu adalah baris di akhir. Sama ada adakah perkataan tersebut mabni ataupun mu'rab. Jadi di sini fal madhi maftuhul akhiri abadan, fi'il madhi selama-lamanya maftuh, yang dimaksudkan selama-lama mabni alal fathi, selama-lamanya mabni alal fathi. Wal amru majzumun abadan, itu juga fi'il amar sentiasa dalam diguna majzum di sini. Wal amru majzumun abadan, kita akan tengok dalam syarah nanti. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'. Sebelum dia bincangkan hukum untuk fi'il mudhari', dia bagi tahu dulu macam mana nak kenal fi'il mudhari' secara senang. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu daripada huruf 4 tambahan, allati yajma'uha qawluka anaitu, yang mana kita boleh himpunkan huruf-huruf tersebut dalam perkataan anaitu ataupun anaita, hamzah, nun, ya, ta. Ikutlah nak kata nati boleh, terbalik asalkan dihimpunkan nun, alif, nun, hamzah, ya dan ta. Wa huwa marfu'un abada, fi'il mudhari' selama-lamanya marfu', hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, selama mana tidak masuk amil nasab dan amil jazam. Sebelum masuk dalam syarah, yang ma'ruf di sisi kita, yang kita ketahui, fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, fi'il mudhari' je yang mu'rab, kecuali dalam dua keadaan dia mabni. Selain daripada itu mu'rab. Bila sebut mu'rab, dia mungkin marfu', dia mungkin mansub ataupun majzum. Tetapi dalam ustub musannif ataupun Imam Ajrum dalam matan disebut al-amru majzum. Majzum tu sebenarnya, kalau al-madhi tak ada masalah lah, sebab diguna istilah maftuh. Istilah fathah adalah untuk al-fathi, ni istilah untuk bina, mabni ala al-fathi. Jadi tak timbul isu. Dalam madhi memang ittifaq semua ulama mengatakan fi'il madhi mabni. Tapi dalam fi'il amar dia ada khilaf di antara basriyun dan kufiyun. Ini faedah keluaran lah. Dia ada khilaf di antara basriyun dengan kufiyun. Apa yang kita ambil kebanyakannya rajih adalah basriyun. Okay. Cuma nak keluar tajuk sikit daripada zahir uslub Ibnu Ajrum, dia guna al-amru majzumun abadan. Yang kita ma'ruf, yang kita pelajari, yang anda dah kongsikan dekat whiteboard, kita bincang fi'il amar ni mabni. Mabni dia apa? Mabni dia mengikut fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari' tu majzum, apa alamat dia? Mungkin boleh mabni ala sukun, boleh mabni ala hasfi nun, boleh mabni ala hasfi harfil illah. Tapi ada satu pendapat kufiyun, madrasah yang lain, dia berpendapat fi'il amar ni mu'rab, dia majzum. Bila guna istilah majzum ni istilah untuk benda yang mu'rab, marfu', mansub, majzum. Itu istilah yang diletakkan untuk benda yang mu'rab. Jadi seolah-olah di sini nampak dia ambil pendapat kufi di sini. Tapi dalam syarah nanti kita akan nampak Syekh Muhyiddin akan syarah mengikut pendapat Wasarah balik. Jadi kekalkan dengan ambil yang rajih lah. Kita ambil fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, yang mu'rab cuma fi'il mudhari'. Jadi tak sentuh pun. Jadi syarih terus bagi tahu fi'il amar juga adalah mabni. Cuma takut keliru dengan istilah majzum di situ. Mungkin musannif dia ambil pendapat yang satu lagi, tapi dalam syarah nanti kita tak ambil pendapat tu, kita terus ambil fi'il amar juga mabni. Okay, wa aqul ba'da an bayyana al-musannifu anwa' al-af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Selepas musannif dah bincang tentang bahagian-bahagian fi'il, dia nak bincang apa dia hukum setiap satu. Fa hukmul fi'lil madhi al-bina'u 'ala al-fathi. Okay, dalam dua kelas yang sebelum ni kita ada bincang hukum fi'il madhi, yang mana di situ anda bawa mari dua tariqah.
sama ada kita ambil tariqah yang jalan hakikat, terus kita kata fi'il madhi mabni ala al-fathi. Kemudian fathi itu kita bahagikan, adakah fathil zahir ataupun fathil muqaddar. Dan muqaddar tu ada banyak sebab. Ataupun kita ambil tariqah yang kedua, kita terus melihat kepada zahir baris yang berada pada akhir fi'il tersebut. Kalau baris tu baris atas, kita akan sebut mabni ala al-fathi. Kalau baris yang ada tu baris depan, kita sebut mabni ala al-dhammi. Ketika mana? Ketika ada waw, contohnya katabu, akalu, qara'u dan sebagainya. Kalaulah kita nampak baris mati pada akhir fi'il tersebut, kita kata mabni ala sukun, darabtu, darabna dan sebagainya. Itu tariqah yang kedua. Tariqah yang pertama, tariqah hakikat, maksud tariqah yang sebenarnya dia adalah fi'il madhi tu semua mabni ala al-fathi. Semua mabni ala al-fathi. Kalaulah nampak baris fathah tersebut, kita selesai setakat tu. Tapi kalau nampak fathah tu tak ada, kita akan sebut mabni ala al-fathil muqaddar. Dan kita akan sebut sebab kenapa fathah tersebut muqaddar. Mana amin zuhurihi, kita akan sebut zuhurihi sebab kembali kepada al-fathi tanpa huruf ta. Mana amin zuhurihi sama ada sebab ta'azzur kalau akhir fi'il tersebut alif. Contohnya Roma, Ghaza. Sebab apa? Alif takkan menerima baris selama-lamanya. Jadi kalau seperti contoh Roma, kita akan sebut mabni ala al-fatihi al-muqaddar mana amin zuhurihi at-ta'azzur. Kemungkinan juga dengan sebab munasabah. Itu dia akan datangkan kat sini. Okey, jadi syarih di sini dia datangkan tariqah yang pertama tu. Tu dia kata sini fa hukmul fi'lil madhi al-bina'u ala al-fathi, sebab dia dalam nak raikan matan sebut fal madhi maftuhul akhir abadan. Jadi dia kata fi'il madhi selama-lamanya mabni ala al-fathi. Cuma fathah tersebut wa hadzal fathu imma zahirun wa imma muqaddarun. Cumanya al-fathu tu kadang-kadang zahir, kadang-kadang muqaddar. Dia masuk satu persatu. Amma al-fathu zahir, bila kita nak jumpa fi'il madhi tu mabni ala al-fathi zahir, fa fi sahihil akhir alladhi lam yattasil bihi wawu jama'ah wala dhamiru raf'in mutaharrikin. Bila mana kita boleh sebut fi'il madhi tu dengan senang, kita sebut fi'il madhi mabni ala al-fathi dan kita senyap. Ketika mana fi'il mudhari' tersebut diakhiri dengan huruf sahih, maksudnya bukan diakhiri dengan alif, waw ataupun ya, dan tidak berhubung selepas akhir fi'il tadi, tak berhubung dengan waw jamaah dan tak berhubung dengan mana-mana dhamir rafa' mutaharrik. Anda dah bincang apa dia dhamir rafa' mutaharrik dan kenapa dinamakan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik ni dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Kenapa dinamakan rafa'? Sebab dia duduk di mahal rafa', sama ada dia jadi fa'il ataupun dia jadi naib fa'il. Dhamir tu kita akan i'rab dia sama ada kita i'rab dia fa'il ataupun kita i'rab dia naib fa'il. Sebab tu dia rafa'. Yang terakhir syarat dia mutaharrik kalau dhamir tu berbaris. Kalau dhamir tu rafa', dhamir tu kita i'rab sebagai fa'il tapi tak berbaris, dia tak menghalang fi'il madhi tadi untuk kekal dalam berbaris di atas. Contohnya daraba yang nombor 2 dalam tasrif, mereka berdua telah pukul. Daraba, alif tu juga merupakan dhamir dan dhamir rafa' sebab kita i'rab alif tersebut sebagai fa'il, tetapi daraba tadi tetap kita akan i'rab fi'il madhi mabni 'ala al-fathi al-zahir ataupun kita sebut mabni 'ala al-fathi tanpa ada sebarang kait. Okay, yang jadi masalahnya kalaulah dhamir tersebut dhamir rafa' dan dhamir tersebut berbaris. Kenapa? Ketika itu fi'il madhi tadi di akhirnya tidak boleh diakhiri dengan baris atas untuk mengelakkan daripada perkataan tadi berturut-turut 4 berbaris. Andailah kalau dia juga berbaris dan dhamir tadi yang di-i'rab sebagai fa'il juga berbaris, jadi fi'il tadi akan berturut-turut 4 berbaris. Tapi kalau dhamir tu mati, kalau kita nak hidupkan huruf ketiga tu masih tak ada halangan lah, sebab dia tak jadi 4 yang berbaris sebab dhamir tu sendiri mati. Itu yang jadi masalah kalau dhamir rafa' tu berbaris. Okey, jadi kita akan i'rab fi'il madhi tu mabni 'ala al-fathi zahir dengan 3 keadaan. Yang pertama, fi'il tu sahih akhir, bukan diakhiri dengan alif, bukan diakhiri dengan waw ataupun ya, ataupun kita boleh bukan diakhiri dengan alif lah, dan tidak berhubung fi'il tadi dengan waw jamaah ataupun mana-mana dhamir rafa' mutaharrik, tu, ta, tuma, na dan sebagainya. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Okey, begitu juga maksudnya yang dimaksudkan dengan sahih akhir tadi, dia tak keluarkan semua, dia hanya keluarkan yang akhiri dengan alif. Begitu juga
boleh mabni alal fathi zahir juga apa yang akhirnya waw ataupun ya, sebab waw dan ya tidak ada halangan untuk berbaris. Yang ada halangan untuk terima baris cuma alif. Jadi datangkan contoh-contoh fi'il madhi yang mabni alal fathi dan kita tak perlu datangkan sebab dia az-zahir bukan muqaddar. Contohnya akrama wa qaddama wa safara wa safarat Zainabu wa hadarat Su'adu wa nahwu radiya wa syaqiya wa nahwu sarwa wa bazwa. Maksudnya ya dan waw juga tak menjadi halangan untuk fi'il madhi tadi mabni alal fathi zahir. Okey, jelaslah. Itu kalau fathah tu kita nampak secara jelas. Sekarang ni kita nak bincang pada fi'il madhi yang mana kita sebut mabni alal fathi tapi kita tak nampak baris di atas tersebut. Wa ammal fathul muqaddar, mana-mana baris fathah yang kita tak nampak, fahuwa ala thalathati anwa, dia hanya ada 3 kemungkinan yang menghalang daripada fathah tadi tidak zahir. Li'annahu imma an yakuna muqaddaran li ta'azzur, sama ada tidak ada baris tersebut dengan sebab ta'azzur. Kita terjemah secara senangnya sebab mustahil dia terima baris tadi. Wa hadha fi kulli ma kana akhiruhu alifan, benda ni berlaku apabila fi'il madhi tadi diakhiri huruf alif. Maksudnya yang menepati lam fi'il. Dalam bab fi'il ni kita akan guna fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'il. Bila dia kata akhir fi'il, maksudnya yang menepati lam fi'il. Sebab apa? Sekarang ni tak apalah, sebab dia datangkan contoh-contoh sulasi. Contoh kalau sampai contoh istaghfara, maksudnya yang kita nak bincangnya huruf ra. Kalau dia wazan istaf'ala, maksudnya akhir fi'il ni huruf yang menepati lam fi'il. Bagi contoh ini dia bagi contoh sulasi lah, da'a wa sa'a. Kalau datang contoh-contoh fi'il yang lebih daripada 3, cari huruf yang terakhir yang menepati lam fi'il. Fa kullun minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala al-alif mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Jadi contoh da'a, contoh sa'a yang mana tak ada baris di atas alif, tak ada baris di atas sa'a juga alif, kita akan i'rab fi'il madhi mabni ala fathin muqaddar mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Itu yang pertama. Okay, sebab yang kedua, wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah, dengan sebab munasabah dia bukan berbaris di atas tapi munasabah dia berbaris lain. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi wawu jamaah, mana-mana fi'il madhi yang mana lam fi'il tadi berhubung dengan waw jamaah. Seperti contoh katabu wa sa'idu, menghalang daripada ba berbaris di atas, menghalang daripada dal berbaris di atas sebab ada waw jamaah yang mana munasabah dengan waw ni berbaris di hadapan. Jadi macam mana nak i'rab? Fa kullun minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Sama je dengan bab i'rab yang kita bincang mula-mula, cuma dalam bab i'rab itu kita akan sebut dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha. Kat sini kita tukar sikit, al-fathi mana'a min zuhurihi, sebab dia guna istilah bina ni al-fathi tanpa ta. Ki wawul jamaah ma'a kulli minhuma fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Itu hanya syarih lah, walaupun kita tak sampai lagi bab fa'il, sambil-sambil tu dia nak bagi tahu cara i'rab. Jadi dhamir yang ada dalam katabu tu kita akan i'rab dia sebagai fa'il mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Okay, itu sebab yang kedua. Sebab yang terakhir, wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran li daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Ini yang panjang sikit. Kemungkinan juga fathah tadi tidak zahir dengan sebab untuk menghalang daripada berturut-turutnya 4 yang berbaris secara berturut-turut. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin kata'il fa'ili wa nunin niswati. Mana-mana fi'il madhi yang berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik seperti ta fa'il ataupun nun niswah. Okey, contoh dia katabtu wa katabta wa katabti wa katabna wa katabna wa katabna. Maksudnya majoriti yang dalam tasrih 14 tu ni lah, majoriti dia adalah yang berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'al, mana-mana fi'il yang ada berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik ini kita akan sebut cara i'rab dia fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal bisukuni al-aridi li daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Itu panjang lah untuk dhamir untuk i'rab khas yang berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Watta auna awin nunu
Dhamir-dhamir yang disebut tadi, fa'ilun, di i'rab sebagai fa'il mabniyun 'ala dhammi awil fathi awil kasri awil sukun. Kenapa disebut semua tu? Awil dhammi balik kepada katabtu, al-fath balik kepada katabta, al-kasri kepada katabti, atau al-sukun kepada katabna. Sebab dia bukan tengok nun, dia tengok alif yang berada selepas na, katabna. Lepas tu mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in, semuanya duduk pada mahal rafa' sebab i'rab sebagai fa'il. Okey, itu i'rab yang panjang lah. Kalau i'rab simple ni, mana-mana fi'il madhi yang berhubung dengan dhamir ni, kita akan terus i'rab katabtu fi'lu wa fa'il, katabna fi'lu wa fa'il. Tengok keadaan lah. Kalau benda tu merupakan topik perbincangan, contoh dalam nahwu, itu topik dia, cara i'rab fi'il, detailkan lah. Tapi kalau masa tu dah tahu, contohlah ini dalam exam lah, itu bukan topik pun, janganlah rajin sangat tulis sampai tu kan. Terus katabtu fi'lu wa fa'il, memadai. Tapi kalau itu memang muqarrar perbincangannya, cara i'rab fi'il perlu didetailkan, seperti itulah. Okey. Tengoklah, kalau ini faedah tak pasti dah kongsi belum, masa dah, tapi kita ulang. Kalau tengok cara syarih datang, watta'u, cara nak tulis lah, cara nak i'rab untuk contoh, seperti contoh fi'il madhi beserta dhamir yang selepas ni. Kita akan tulis contohnya katabtu, kita akan kata katabtu fi'il katab, kita akan tulis katabtu fi'il madhi mabni 'ala al-fathi al-muqaddar sampailah habis. Okay, tapi kita akan tulis katabtu, katabta. Okey, sekarang ni huruf ta tu, kalau perhati dia akan tulis itu at-ta'u. At-ta'u, at-ta'u tu maksudnya untuk katabtu, untuk katabta, untuk katabti, ketiga-tiganya. Ataupun na, dia nak balik pada katabna. Yang terakhir dia sebut awin nun. An-nun tu yang dikehendaki adalah nun yang berada pada katabna. Kat sini Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dia nak bagi tahu kaedah imla, kaedah cara penulisan. Cara kita menulis dalam bahasa Arab, mana-mana benda yang satu huruf, benda tu satu huruf. Seperti contohnya katabna, katabna nun tu satu huruf, benda yang satu huruf. Seperti juga dengan katabtu, katabta, katabti, semuanya tu, dhamir tu cuma tu, ta dan ti. Okey, mana-mana benda yang satu huruf perlu ditulis secara dengan bentuk ejaan. Maksudnya kita akan sebut, contohlah i'rab katabtu, kita akan sebut katab fi'il madhi dan seterusnya. Kita akan sambung i'rab tu bukan hanya dengan tulis huruf ta, kita berbaris, tu salah. Itu salah cara penulisan. Tapi kita tulis watta'u, watta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Maksudnya mana-mana benda yang dalam perkataan tu dia satu huruf, ketika kita nak patah, kita nak syarah balik, benda tu perlu dieja. Contohnya kalau huruf jar, ada huruf jar yang satu huruf, ada huruf jar yang dua, ada yang tiga. Okey, kalau dua contohnya min, contohnya fi, tak apalah terus tulis min, fi. Tapi kalau seperti contoh huruf ba, lam yang berada dalam huruf jar, dia akan sebut apa dengan wa huruful jar kan? Dia sebut min, ila, an, ala. Tapi siapa? Wallamu, walba'u, dia akan sebut secara ejaan. Jadi dalam dhamir juga macam tu. Kalau nampak dhamir yang satu huruf, antum kena sebut at-ta'u, jangan tulis ta sebiji. Tapi untuk na, kata benar, na tu berapa huruf? Dua huruf. Tak perlulah tulis an-nun wal alif, tapi tulis na, sebab benda yang dua huruf ke atas terus tulis secara biasa. Tapi benda yang satu huruf, cara imla'nya tulis secara ejaan. Itu kaedah imla' yang diselitkan oleh syarih. Kalau kita sedar apa yang dia nak sampaikan. Okey, itu habis fi'il madhi. Maksudnya fi'il madhi yang didatangkan oleh syariah adalah tariqah yang pertama lah. Jadi dia tak bincang tariqah yang kedua. Tariqah yang kedua tu cuma nak kongsikan, sebab itu juga salah satu cara yang boleh. Maksudnya tariqah yang kedua tu tariqah majaz lah. Kita akan sebut mabni ala dhammi, mabni ala sukun, ya, nak senang. Tapi kalau kita sebut mabni ala dhammi tu, kita akan sebut litisalihi biwawil jamaah. Kalau mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Ataupun terus ambil cara ni. Maksudnya dalam kitab ni cuma ada satu cara lah. Okay, habis fi'il madhi. Yang seterusnya wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Okay, fi'il madhi secara senangnya terus kita sebut mabni alal fathi, mabni alal fathi. Cuma lepas tu fikir, tengok fathi tu zahir ke, al-fathi tu al-muqaddam. Okey, dalam fi'il amar kita tak boleh letakkan satu benda yang khas untuk fi'il amar mabni ala apa, tak boleh. Sebab apa? Kaedah untuk fi'il amar al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'. Dia mabni mengikut ketika dia mudhari', kalau mudhari' tersebut
dimasuki oleh amil jazam, apakah alamat jazam? Yang itu maksud al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Okay, kalau kita kembali kepada bab ma'rifati alamatil i'rab, dalam perbincangan kita bincang bab i'rab, kita ada rafa', kita ada nasab, kita ada khafat dan kita ada jazam. Yang terakhir sekali jazam. Bila sebut jazam ni perbahasan dia khas untuk fi'il. Dan fi'il tu pula khas untuk fi'il mudhari' sahaja. Sebab fi'il amar dan fi'il madhi mabni. Okay, bila dalam kataan dalam al-majzumat yang dibincangkan dalam babul i'rab, yang dimasukkan adalah perbahasan untuk fi'il mudhari'. Dan jazam ada dua alamat. Kita ada jazam. Alamat yang pertama kita ada sukun, alamat asliyah. Yang kedua alamat far'iyah dia hazaf. Bila di sini dia kata fi'il amar adalah mabni mengikut keadaan mudhari' ni. Okay, kita patah baliklah dalam bab i'rab itu. Fi'il mudhari' ketika jazam dia hanya dua alamat. Sama ada sukun ataupun hazaf. Begitu juga dengan amar. Amar pun mabni ala sukun ataupun mabni ala hazfi. Cuma al-hazfu tadi terbahagi kepada dua, sama ada mabni ala hazfi nun ataupun mabni ala hazfi harfin illah. Cara simpelnya fi'il mudhari' ni kita bahagi kepada tiga. Sama ada dia fi'il, okey, satu daripada sudut sebelum dia bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah dan ya muannatsah al-mukhatabah. Sebelum berhubung dengan tiga dhamir ni, berhubung dengan alif isnain, berhubung dengan waw jamaah ataupun berhubung dengan ya muannatsah mukhatabah, tengok akhir fi'il tersebut. Adakah akhir dia huruf sahih ataupun huruf mu'tal? Kalaulah akhir dia huruf sahih, ketika dia jazam, dia akan jazam dengan apa? Jazam dengan sukun. Jadi fi'il amar dia juga akan mabni ala sukun. Contohnya fi'il mudhari' yadribu, ya'kulu, yaqra'u. Ketika masuk lam kita akan sebut lam yaktub, lam yaqra', lam ya'kul. Jadi ketika amarnya kita akan sebut iqra', uktub dan kul. Jadi kul je lah sebab ada cara suarah dia. Jadi terus kita akan kata seperti mana dalam lam yaktub kita i'rab fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun, fi'il amarnya uktub kita akan sebut fi'il amar mabni ala sukun. Cuma tukar yang mana ketika mudhari' tu kita i'rab cara i'rab. Ketika amar kita tukarkan perkataan tu kepada mabni ala as-sukun. Itu keadaan yang pertama. Kalau fi'il mudhari' tadi diakhiri dengan huruf sahih. Kalau lah fi'il mudhari' tu ni tanpa melihat bersambung dengan alif, waw dan ya. Sebab kalau bersambungnya dengan alif, waw dan ya, hukum dia terus lain. Okay, sebelum bersambung dengan alif, waw dan ya, tengok huruf akhir tu sahih atau mu'tal. Kalau sahih, sukun. Kalau mu'tal, contohnya akhiri dengan alif, yakhsha. Berakhiri dengan ya, contohnya yarmi. Diakhiri dengan waw, seperti contoh yaghzu. Ketika dia mudhari', kalau kita masuk lam, apa alamat jazam dia? Hazaf haraf illah. Dia akan jadi lam yaghzu, lam yakhsha, lam yarmi, tanpa ya, tanpa waw, tanpa alif. Ketika tu juga dalam fi'il amar kita akan sebut irmi tanpa ya, ughzu tanpa waw, ikhsha tanpa alif, dan kita akan sebut fi'il amar mabni ala hazfin nun. Okay, itu dalam keadaan kalau fi'il tu tak berhubung dengan alif, waw dan ya. Kalau lah fi'il tadi berhubung dengan alif, waw dan ya, tak perlu tengok dah dia sahih ataupun mu'tal. Sebab ketika berhubung dengan alif, waw dan ya, nama dia adalah af'al khamsah. Af'al khamsah ni tak kira lah dia mu'tal ke, dia sahih ke. Alamat ketika dia jazam, apa alamat dia? Hazaf nun. Ketika dia jazam, contohnya kalau kita kata sahih akhir, kita kata yaktub tadi, dia jadi yaktubuna contohnya. Itu yang sahih. Contoh kita ambil contoh yakhsha yang diakhiri dengan mu'tal. Kalau berhubung dengan waw, dia jadi yakhshauna. Maksudnya mana-mana fi'il mudhari' ketika berhubung dengan alif, waw dan ya tadi, mu'tal dan sahih tadi tak bagi kesan lah. Sebab dia dah berubah dah nama. Kita tak perlu sebutkan dia mu'tal ataupun sahih. Terus kita kata dia af'al khamsah. Jadi af'al khamsah ni kalau ketika amar, maksudnya kalau kita nak perintah dua orang, kita nak perintah dua orang ataupun kita nak perintah ramai, ketika tu fi'il amar tadi contohnya yaktubuna, kita masuk lam menjadi apa? Lam yaktubu. Okay, fi'il yaktubu tu kalau kita nak perintah ramai orang untuk menulis, dia akan jadi uktubu kan. Okay, waw tadi macam mana kita i'rab yaktubu tadi, fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmi hazfun nun. Dalam uktubu kita terus i'rab fi'il amar mabni ala hazfi an-nun. Jadi cuma tiga keadaan tadilah. Dia akan sebut di sini sekali lagi. Okay, fa in kana mudhari'uhu sahihal akhir. Kalau lah fi'il mudhari' tu akhirnya sahih, wa yujzamu bisukun, dan ketika dia fi'il mudhari' jazamnya dengan sukun, kanal amru mabniyan ala sukun. Jadi fi'il amar tadi juga akan mabni ala sukun. Okey, cuma di sini dia detailkan. Wa hadha sukun.
sukun tadi untuk fi'il mudhari' sahih akhir ada zahir, ada muqaddar. Imma zahirun wa imma muqaddarun. Bila zahir, bila muqaddar, fasukunu zahiru lahu mawdi'ani. Untuk sukun yang zahir ni ada dua. Yang pertama, an yakuna sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'. Fi'il tadi sahih akhir, bukan diakhiri dengan alif, waw dan ya, dan tidak berhubung dengan alif isnain, tidak berhubung dengan waw jamaah, dan tak berhubung dengan ya muannatsah al-mukhatabah. Contoh dia, dia datangkan contoh lepas ni. Yang kedua, an tattasila bihi nunun niswati nahwu. Keadaan yang kedua, fi'il tadi berhubung dengan nun niswah. Kalau tengok dalam tasrif fi'il amar, tasrif fi'il amar cuma 6. Sebab apa? Dia khitab. Khitab ni, kalau kita balik pada tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari', sebab dia ada dhamir ghaib, dia ada dhamir khitab dan dhamir takallum. Tapi fi'il amar ni untuk perintah. Perintah yang ada dalam fi'il madhi dengan mudhari' cuma 6, yang menepati nombor 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang menepati 6 tu je lah yang ada tasrif untuk fi'il amar. Yang nombor 6 tu, yang berhubung dengan nun niswah tu, dia juga mabni ala sekejap sekali. Dia juga mabni ala sukun. Dia kata ahaduhuma an yakuna sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai' wa tsani an tattasila bihi nunun niswati. Contoh yang pertama, idrib waktub. Okey, contoh yang kedua, idribna waktubna. Dia datangkan dua keadaan lah. Yang pertama, sahih akhir tak berhubung dengan mana-mana dhamir. Yang kedua, yang berhubung hanya dengan nun niswah. Okey. Ma'al isnadi ila nunin niswati. Itulah idribna waktubna. Okay. Itu untuk sukun zahir. Wa amma sukunul muqaddar, sukun yang kita tak nampak berada pada akhir tersebut, falahu mawdi'un wahidun wa huwa an tattasila bihi nunut tawkidi khafifatan aw thaqilatan. Benda ni tak ada dalam tasrif. Kata andailah fi'il amar tadi kita sambung dengan nun taukid, tak kiralah nun taukid tu khafifah ataupun saqilah. Sebab nun taukid kalau khafifah, dia adalah ibarah daripada nun yang mati. Kalaulah nun tu saqilah, dia ibarat daripada dua nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid ni kalau kita pecahkan, huruf pertama mati, yang kedua hidup lah. Sebab nun yang tasydid mestilah yang pertama mati, yang kedua hidup. Jadi secara daruratnya fi'il tadi mesti berbaris di atas. Dia akan jadi idriban uktuban, ataupun dia akan jadi idribanna waktubanna. Jadi mana-mana fi'il amar yang berhubung dengan nun taukid, tak kiralah khafifah ataupun saqilah, kita akan i'rab fi'il amar mabni ala sukun. Sukun macam mana? Ba tu bagi atas, kita akan sebut mabni ala sukun al muqaddar liittisalihi bi nunit taukid. Kita akan sambung liittisalihi bi nunit taukid. Maksudnya terpaksa berbaris di atas. Kalau tidak akan berhubung dua yang matilah. Sebab nun tu mati, akhir fi'il pun mati. Macam mana nak sebut? Jadi terpaksa berbaris di atas. Okay, itu yang pertama. Wa in kana mudhari'uhu mu'tal al-akhir, kalau lah fi'il mudhari' itu mu'tal al-akhir, fa huwa yujzamu bi hazfi harfil illati, dan dia ketika jazam, dia jazam dengan hazaf harf illah. Fal amru minhu yubna ala hazfi harfil illati nahu ud'u waqdi was'a. Jadi ud'u kita akan i'rab ud'u fi'il amar mabni ala hazfil waw, iqdi fi'il amar mabni ala hazfil ya, is'a fi'il amar mabni ala hazfi al-alif. Okey, tadi yang kedua-dua tadi sebelum berhubung dengan alif waw ya yang kita namakan sebagai af'al khamsah. Tapi wa in kana mudhari'uhu min al-af'alil khamsah, kalaulah mudhari' itu daripada af'al khamsah, tak kiralah sahih akhir ataupun mu'tal akhir, fa huwa yujzamu bi hazfi an-nun. Ketika dia mudhari' dengan hazaf nun, fal amru minhu yubna ala hazfin nun. Jadi fi'il amar dia kita akan sebut mabni ala hazfin nun. Contoh dia uktuba, uktubu, uktubi. Yang menepati uktuba ketika dia mudhari' sama dengan apa? Taktubani. Uktubu, taktubuna, uktubi tu sama dengan taktubina. Jadi ketika kita masuk lam, dia akan jadi lam taktuba, lam taktubu dan lam taktubi. Begitu juga dengan amar, kita akan sebut uktuba tu fi'il amar mabni ala hazfi an-nun. Okey. Habis di situ untuk fi'il madhi dan fi'il amar. Maksudnya fi'il madhi selama-lamanya mabni ala al-fathi. Cuma fathi itu kadang-kadang zahir, kadang-kadang muqaddar. Muqaddar dengan tiga sebab, sama ada ta'zur, munasabah ataupun
daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Untuk fi'il amar, tengok kaedah fi'il mudhari' dia ketika majzum dengan apa. Kalau majzum tu dengan sukun, mabninya ala sukun. Kalau majzumnya dengan hazaf harfillah, mabninya ala hasfin illah. Kalau majzumnya dengan hasfin nun, mabninya ala hasfin nun. Masuk fi'il mudhari' yang agak panjang sebab dia ada perbincangan nawasib dan jawazim. Wal fi'lul mudhari', sebelum dia masuk bancak, dia bincang dulu apa fi'il mudhari'. Alamatuhu an yakuna fi awalihi harfun zaidun min arba'ati ahrufin yajma'uha qawluka anaitu au qawluka na'aitu au qawluka ataina au qawluka na'ti. Mana-mana pun boleh, asalkan ada sebut keempat-empat huruf. Maksudnya fi'il mudhari' tadi dikenali dengan ada penambahan hamzah, nun, ya dan ta pada awalnya. Bila dia kata penambahan, bila dia sebut penambahan, maksudnya kalau kita samakan fi'il tersebut dengan wazan sorof, cara kita nak wazan sorof, kita datangkan wazan fa'ala lah. Maksudnya contoh yaf'alu, contoh kita kata yadribu, bersamaan dengan yaf'ilu. Bila sebut penambahan dalam wazan sorof, huruf tu akan disebut mengikut huruf penambahan tadi. Kalau ya, dia akan sebut ya. Kalau ta, dia akan sebut ta. Kalau hamzah, dia akan sebut hamzah. Tapi kalau huruf tu huruf asal, dia akan menepati fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Okey, kalaulah huruf tu menepati fa, ain dan lam, contohnya daraba, dad, ra dengan ba tu yang menepati ain, fa, ain dan lam, dia akan sebut yadribu, wazan dia yaf'ilu. Macam mana kita nak kenal huruf penambahan? Huruf yang sama dalam fi'il tu diulang dalam wazan sorof. Maksudnya kalau kita sebut yadribu tu atas wazan yaf'ilu, jadi ya tu ya zaidah lah. Macam, okey, kenapa anda datang contoh? Dia nak keluarkan kalaulah ya, nun, hamzah dan ta tu huruf asal. Jadi kalaulah dia huruf asal bagi fi'il, contoh kita nampak fi'il tu bukan start dengan ya tapi start dengan fa. Ketika tu fi'il ya tu bukan ya zaidah tapi dia adalah fa fi'il. Contohnya dia datang kat sini, ada di antara sesetengah yang dia tu adalah satu, contohlah biasanya itu takut tertukar dengan fi'il madhi lah. Contoh kalau kita kata akala, hamzah tu sendiri adalah fa fi'il, bukan? Maksudnya kita takut faham, dia kata fi'il mudhari' ni start dengan hamzah, nun, ya dan ta, tapi dengan syarat mestilah huruf tu huruf zaidah, bukan huruf asal bagi fi'il. Kalaulah huruf tu asal bagi fi'il, dia akan jadi fi'il madhi, macam akala contohnya, ataupun yasara, ataupun nargisa dan sebagainya lah, yang mana dia adalah daripada fi'il madhi. Okay, wal fi'lul mudhari', saya tu fal hamzatu lil mutakallimi muzakkaran aw muannasan. Apa peranan hamzah zaidah? Hamzah zaidah yang ditambah pada fi'il mudhari' peranannya untuk yang bercakap, tak kira lelaki ataupun perempuan. Contohnya kata aqra'u, aku membaca. Lelaki dan perempuan boleh pakai. Contoh afhamu, afhamu lelaki pun afhamu, perempuan pun afhamu. Wan nunu lil mutakallimi alladhi yu'azzimu nafsah. Nun untuk sama ada untuk seorang tapi dia nak ta'zimkan diri dia, dalam keadaan tu sesuai untuk dia ta'zimkan diri dia, au lil mutakallim alladhi yakunu ma'ahu ghayruhu, ataupun untuk orang yang bercakap mewakili ramai, maksudnya kami lah. Contoh dia nafhamu, wal ya'u lil ghaibi, dhamir ya pula untuk ghaib, contoh dia yaqumu. Wat ta'u, ta tu ada dua, jangan faham ta terus khitab, tak. At-ta dalam fi'il mudhari' ni kemungkinan untuk mukhatab, untuk kamu, ataupun al-ghaibah, untuk perempuan yang tidak ada. Maksudnya dia seorang perempuan juga dengan ta. Contoh kata tadribu tu kemungkinan boleh terjemah dengan dia seorang pukul, ataupun kamu seorang lelaki pukul. Jadi jangan terus faham hamzah mutakallim, ya ghaib, ta khitab. Yang dua pertama betul hamzah tu untuk mutakallim, ya memang betul hanya untuk ghaib, tapi ta bukan hanya untuk khitab. Ta ada dua, ada ta untuk khitab, ada ta untuk muannasah ghaibah. Jadi ta tu yang ada detail dia, habis di situ. Contoh dia kata anta tafhamu ya Muhammadu wajibaka, itu contoh khitab, kamu faham wahai Muhammad kewajiban kamu. Wa nahwu tafhamu Zainabu wajibaha, Zainab memahami kewajipannya, itu contoh untuk ta tapi untuk seorang perempuan yang ghaibah. Maksudnya kata ganti diri yang ketiga. Al-mutakallim ni kita kata orang yang pertama, mukhatab yang kedua, ghaib ni kita panggil kata ganti diri yang ketiga.
Fa in lam takun hadhihi al-huruf zaidatan, kalaulah huruf-huruf ni tidak zaidah, bal kanat min asli al-fi'li, kan, tetapi daripada asal fi'il. Contohnya akala, inilah yang Nabi cerita tadi, wa naqala wa tafala wa yana'a. Akala, naqala, tafala, yana'a, keempat-empat ni start dengan hamzah, nun, ta dan ya. Ataupun keadaan yang lain, au kana al-harfu zaidan lakinnahu laysa lid-dilalati 'ala al-ma'na alladhi dhakarna, ataupun dia zaidah tapi bukan untuk mutakallim, bukan untuk mukhatab, ataupun bukan untuk ghaib. Contoh dia akrama wa taqaddama. Akrama dia juga zaidah, taqaddama ta tu juga zaidah, tapi untuk menunjukkan maksud yang lain, bukan untuk maksud dhamir. Ketika tu kana al-fi'lu madiyan la mudhari'an. Ketika tu fi'il tadi fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Maksudnya fi'il mudhari' ni mesti dimulai dengan hamzah, nun, ya dan ta. Syarat yang kedua, mestilah huruf-huruf tu zaidah, tak memadai. Zaidah beserta mewakili maksud mutakallim, ghaib ataupun khitab. Kalau tanpa maksud tersebut, kemungkinan seperti contoh akrama dan taqaddama, dia bukan fi'il mudhari', sebab huruf zaidah tersebut ada peranan yang lain, bukan peranan sebagai dhamir. Okay, itu pembincangan muqaddimah ni, sebagai muqaddimah, tapi sebenarnya bukan perbahasan dalam nahwu, tapi perbahasan dalam sharaf. Yang nak bincangnya adalah hukum fi'il mudhari'. Wa hukmul fi'il mudhari'i annahu mu'rabun ma lam tattasil bihi nunut tawkidi thaqilatan aw khafifatan aw nunun niswati. Okey, hukum fi'il mudhari'. Dia tak macam madhi dan amar. Madhi dan amar terus kita sebut mabni, tapi hukum fi'il mudhari' adalah mu'rab. Kita ada ulang sebelum ni. Asal bagi isim mu'rab, asal bagi fi'il mabni. Sebab apa? Fi'il ada tiga, madhi, mudhari' dan amar. Madhi dan amar dah mabni, hanya tinggal mudhari'. Jadi sebab tu asal bagi fi'il adalah mabni. Jadi kenapa fi'il mudhari' mu'rab, kita dah bincang juga, sebab dia ada wajah persamaan dengan isim. Sebab tu dia mu'rab, banyaklah wajah persamaan dia dengan isim. Jadi annahu mu'rabun ma lam tattasil bihi nunut tawkidi thaqilatan aw khafifatan aw nunun niswati. Juga anda dah ulang 2-3 kali. Dari segi ini, dari segi macam mana, maksudnya kita tak kata dia semata-mata kaedah sambil otak, tapi dia mungkin berpegang kepada beberapa illah dan ma'lul yang berlega. Kita kata yang pertama tadi fi'il asalnya mabni, tapi kenapa fi'il mudhari' mu'rab? Sebab ada wajah persamaan dengan isim. Isim hukumnya mu'rab, jadi fi'il mudhari' ambil hukum mu'rab, ambil hukum isim, yang mana isim adalah mu'rab. Jadi fi'il mudhari' juga mu'rab. Tapi bila dah ada wajah persamaan, sepatutnya semua fi'il mudhari' mu'rab tanpa ada pengecualian. Tapi di sini dikecualikan dalam dua keadaan. Dikecuali apabila fi'il mudhari' itu berhubung dengan nun taukid ataupun berhubung dengan nun niswa. Kembali persoalan, kenapa boleh kembali balik kepada mabni? Sebab nun taukid dengan nun niswa tu adalah khasais ataupun keistimewaan yang berada pada fi'il. Dia tak berhubung pada isim, dia berhubung pada fi'il. Oleh kerana ada keistimewaan tersebut, seolah-olah hilang wajah persamaan dia dengan isim tadi, dikembali mabni. Itu di antara, kalau kita nak ingat, senang ingatlah. Okay. Fa ini tasalat bihi nun taukid. Kalaulah fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nun taukid, buniya ma'aha 'ala al-fathi. Tak perlu cari dah dia masuk lan ke, masuk lam ke, tak masuk ke, tak, sebab dia mabni. Ketika tu terus sebut, nampak aja nun taukid, terus sebut fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathi. Tak payah fikirlah dia masuk ke marfu' ataupun mansub, terus sebut mabni 'ala al-fathi. Nahwu qawlihi ta'ala la yasjunanna wa la yakunan minas sagirin. La yasjunanna tu contoh nun taukid saqilah, la yakunan tu contoh bagi nun taukid khafifah. Okay, wa ini tasalat bihi nun niswah. Kalau berhubung dengan nun niswah pula, buniya ma'aha 'ala sukun. Ketika tu tak perlu fikir dah masuk lam ke, masuk lan ataupun sebagainya, terus sebut fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na, kalau jumpa contoh seperti contoh fi'il yang berhubung dengan nun ni, nun niswah ni, tak perlu fikirlah mahal marfu' ke, mansub ataupun majzum, terus sebut mabni 'ala as-sukun. Okey, kalaulah fi'il tersebut tak ada nun niswah, tak ada nun taukid, ketika itulah fi'il mudhari' mu'rab. Wa idza kana mu'raban, okay, kalau mu'rab dia ada tiga keadaan.
fahuwa marfu'un, keadaan yang pertama yang asal bagi fi'il mudhari' yang mu'rab adalah rafa' selagi mana malam yadkhul alaihi nasibun aw jazimun, selama mana belum masuk amil nasab, selama mana tidak masuk amil jazam. Seperti contoh yafhamu Muhammadun, yafhamu Muhammadun, yafhamu tadi tidak didahului oleh amil nasab, tidak didahului oleh amil jazam. Fayafhamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-dhahirah wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bid-dhammah al-dhahirah. Kita ada bincang, ini pun anda dah ulang, kita ulang 2-3 kali. Dalam ta'rif i'rab, apa ta'rif i'rab? Al-i'rabu taghyiru awakhiri al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab ni adalah perubahan di akhir kalimah dengan sebab perubahan amil yang masuk pada kalimat tersebut. Okey, jadi bab mabni keluarlah. Fi'il amar, fi'il madhi kita tak bincang, tak ada amil, tak bagi apa-apa kesan. Tapi fi'il mudhari' ni amil memberi kesan. Amil boleh memberi kesan fi'il mudhari' di baris di atas. Kalau amil tu amil nasab, contohnya lam. Amil tu memberi kesan merubah fi'il tadi menjadi sukun. Kalau amil tu amil jazam, contohnya lam. Lam jauh tadi. Kisah ni kalau ketika dia rafa', okay, tak apalah, ketika nasab tak apa, ada amil nasab. Ketika jazam kita ada amil jazam. Ketika dia rafa', apa amil dia? Amil, apa nama amil tersebut? Ada tak amil? Ketika tak ada amil nasab, ketika tak ada amil jazam, maksudnya dia yang teribu. Okey, sekarang ni apa yang kita faham daripada ta'rif i'rab? Perubahan yang berlaku pada kalimah, tak kiralah rafa', tak kiralah nasab, tak kiralah jazam ataupun khafad, mesti ada amil, benda yang mengubah baris tersebut. Sekarang ni kalau baris atas jelas lah, lam dan saudara-saudara dia. Yang menjadikan fi'il tu jazam, lam dan saudara-saudaranya. Tapi kalau fi'il mudhari' yang berbaris di hadapan, ada tak amil dia? Ada amil tak? Zahirnya tak ada amil, tapi ada amil ke tak? Mesti ada, sebab itu ta'rif i'rab. Ta'rif i'rab mestilah perubahan di akhir kalimah dengan sebab perubahan amil. Cuma dalam nahwu, amil tadi terbahagi kepada dua. Ada amil yang kita sebut sebagai amil lafzi. Amil lafzi ni maksudnya amil yang kita nampak secara jelas. Contohnya huruf jar, amil nasab, amil jazam, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, itu semua kita panggil sebagai amil lafzi. Lafzi tu bukan maksudnya lafaz. Lafzi tu maksudnya ada secara jelas. Ada amil yang kedua kita panggil sebagai amil ma'nawi. Ma'nawi ni maksudnya amil yang dari segi takdir dia, muqaddar, tersembunyi. Amil yang ada dua. Jangan faham fi'il mudhari' ketika marfu' tak ada amil, salah. Sebab mana-mana perkataan yang mu'rab dia berubah baris tu mesti ada amil. Tapi amil yang berada pada fi'il mudhari' yang marfu' ni kita panggil sebagai amil ma'nawi. Amil yang tak ada, amil yang tak wujud secara lafaz, tak wujud dalam penulisan. Ataupun kita kata amil dia apa amil dia? Amil dia tidak masuk amil nasab, tidak masuk amil jazam. Maksudnya tidak wujudnya amil nasab dan tidak wujudnya amil jazam itulah merupakan amil kepada dia. Kenapa dia marfu'? Sebab amil ni macam petugas yang merubah. Apakah yang mengekalkan dia dalam keadaan marfu'? Sebab tidak masuknya amil nasab dan tidak masuknya amil jazam. Maksudnya benda yang berbentuk negatif lah. Maksudnya ketiadaan amil nasab dan ketiadaan amil jazam tadilah merupakan amil kepada fi'il mudhari' untuk dia kekal marfu'. Jangan faham tak ada amil, salah jawapan, kata tak ada amil. Seperti juga untuk mubtada'. Contoh Zaidun qa'imun, mubtada' dan khabar. Khabar tak apalah, qa'imun. Apakah amil yang menyebabkan khabar tadi marfu'? Mubtada'. Mubtada' yang menyebabkan khabar marfu'. Okey, mubtada' tu sendiri, Zaidun, kita akan sebut i'rab Zaidun mubtada'un marfu'. Bila kita sebut je perkataan marfu'un, mansubun, makhfudun, majzumun, mesti ada amil. Bila kita sebut mubtada'un marfu', mubtada', sebelum mubtada' tak ada apa-apa. Kalau contoh kalau ada kana ke, itu jelaslah ada amil. Jadi apakah yang merafa'kan mubtada'? Mungkin tuan kata jawab tak ada amil. Salah lah, sebab apa-apa dalam bab mu'rab mesti ada amil. Tapi amil yang ada mubtada' macam juga amil yang berada pada fi'il mudhari' ketika marfu'. Amilnya berbentuk ma'nawi. Apa amil dia? Keadaannya berada di awal kalimah, atau dalam bahasa Arab dia panggil alif tidak. Amilnya adalah alif tidak. Jangan hafal amilnya alif tidak. Alif tidak tu amil, bukan. Alif tidak tu maksudnya dia berada di awal. Jangan faham alif tidak tu adalah amil, bukan. Keadaan perkataan tadi berada di awal ayat, isim tadi yang berada di awal ayat tanpa didahului oleh sesuatu menyebabkan dia jadi mubtada'. Sebab contoh kalau ada kana Zaidun, dia akan jadi isim kana.
Kalaulah ada fi'il daraba Zaidun, dia akan jadi fa'il, tapi ketiadaan perkataan sebelumnya menyebabkan dia menjadi mubtada. Maksudnya dia berbentuk maknawi. Jadi dua benda ni, dua perkara ni amilnya tak nampak. Fi'il mudhari' ketika marfu', yang kedua al-mubtada. Ini yang rajih lah. Kalau masuk perbahasan khilaf ada banyak lagi lah perkara yang lain termasuk dalam amil. Tapi dua benda ni lah. Tapi kalau tu masuk tinggi sikit dalam mutawassit, dalam bab mudhari' ada khilaf. Siapakah amil fi'il mudhari' ketika marfu'? Yang paling rajih kita ambil ni lah. Amilnya adalah maknawi. Boleh habis kat tu. Wa idza kana mu'raban fahuwa marfu'un ma lam yadkhul alayhi nasibun aw jazimun, nahu yafhamu Muhammadun fayafhamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Fa in dakhala alaihi nasibun, kalaulah fi'il mudhari' tadi masuk amil nasab, nasabahu, fi'il tadi menasab, amil tadi menasabkan fi'il tadi. Contoh dia, lan yakhiba mujtahidun, tidak akan sia-sia, tidak akan, maksudnya tidak akan kecewa seorang yang bersungguh-sungguh. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, kita akan bincang selepas ni secara detail amil nasab dan amil jazam. Yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah wa mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-zahirah. Wa in dakhala alaihi jazimun jazamah, kalau masuk amil jazam, amil tadi menjazamkan fi'il tadi. Nahu lam yajza' Ibrahim, tidak takut sama sekali Nabi Ibrahim. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa yajza' fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wa Ibrahim fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah. Itu sepintas lalu untuk fi'il mudhari' yang mansub dan majzum. Dia nak masuk secara detail untuk apakah nasib dan apakah jazim. Okay, seterusnya nawasibul mudhari'i. Ini semua kita dah bincang kawai buat kita nak baca kitab. Fan nawasibu asyaratun, juga kita dah bincang dalam bab nawasib. Dia kata amil-amil nasab ni 10. Amil-amil nasab 10 ni hanya antum akan jumpa dalam kitab ni je. Hanya untuk kitab mubtadi. Sebab apa? Seolah-olah mubtadi ni dia kumpulkan kaedah secara zahir, nampak dia mana-mana perkataan yang sebelum fi'il mudhari' tu berbaris di atas, dia jadikan benda tu amil. Yang mana pada hakikatnya amilnya cuma 4 yang pertama. An, lan, izan dan kai. Start nombor 5 sampai ke 10 hakikatnya amilnya adalah perkara yang lain. Tetapi oleh sebab perkara yang lain tu tersembunyi, tidak dijelaskan dalam ayat, jadi Ibn Ajurum jadikan dia sebagai amil nasab, walaupun hakikatnya dia bukan amil nasab. Mungkin dia tu huruf jar ataupun huruf ataf ataupun sebagainya. Tapi untuk peringkat mubtadi dia kata an-nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idzan wa kai wala mukai wala muljuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa ab. Okey, masuk kata syarih. Syarih akan taksimkan 10 tadi kepada 3 bahagian. Manakah yang betul-betul amil nasab secara hakikat dan manakah bukan amil nasab. Aqulu al-adawatu allati yunsabu ba'daha al-fi'lul mudhari'u asyaratu ahrufin. Alat-alat ataupun adawat yang mana dinasabkan selepasnya fi'il mudhari' ada 10 huruf. Huruf-huruf ni terbahagi kepada 3 bahagian, wahia ala thalathati aqsam. Qismun yansibu binafsi. Bahagian yang pertama, huruf yang menasabkan fi'il mudhari' tadi dengan diri dia sendiri. Sebenarnya itulah yang sebenar-benarnya amil nasab. Yang kedua, wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu jawazan. Bahagian yang kedua, huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah. Mudmarah selepasnya, dan hukum mudmarah tu adalah harus. Jawazan tu nak syarahkan perkataan mudmarah. Maksudnya an tadi disembunyikan dan hukum sembunyi tu huruf harus. Maksudnya sekarang kita ada amil nasab yang dia sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Yang kedua, perkataan yang mana sepatutnya selepas perkataan tu ada an, tapi an tadi disembunyikan dan hukum sembunyi tersebut adalah harus. Maksudnya dia nak nyatakan an tu boleh, nak sembunyikan pun boleh. Itu bahagian yang kedua. Yang terakhir, wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu wujuban. Yang ketiga, zahir nampak macam dia yang menasabkan fi'il mudhari' selepasnya, hakikatnya ada an yang disembunyikan dan hukum sembunyi an tersebut adalah wajib.
Dimaksud satu persatu. Yang pertama, al-qismul awal wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari'a bi nafsihi. Mana adawat yang betul-betul menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Fa arba'atu ahrufin. Hanya empat yang pertama. An, walan, wa izan, wa kai. Okay, dia nak masuk satu persatu. Kita dah bincang dekat whiteboard, kita baca pula di sini. Satu persatu. Amma an, apa dia an? Cara nak i'rab an adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Juga anak dah kongsikan kenapa dinamakan haraf masdar. Ulang sekali lagi, dinamakan haraf masdar sebab an ni bersama kalimat selepasnya ataupun bersama jumlah selepasnya boleh kita takwil, boleh kita takdirkan dengan perkataan masdar. Sebab tu an ni dinamakan sebagai haraf masdar. Kenapa dinamakan haraf nasab? Sebab dia menasabkan fi'il selepasnya. Kenapa dinamakan istiqbal? Sebab fi'il mudhari' selepasnya memang akan diterjemah dengan sebagai akan, bukan dengan terjemahan sedang. Sebab fi'il mudhari' ni boleh sedang dan boleh akan, tapi kalau ada an, dia adalah berarti istiqbal. Contoh dia qauluhu ta'ala atma'u an yaghfira li. Jadi an yaghfira tu kalau kita nak tahu sebagai masdar boleh dengan kita jadikan ghufranihi. Itu sebab dinamakan sebagai haraf masdar. Wa qauluhu jalla dhikruhu wa akhafu an ya'kulahu az-zib. Wa qauluhu ta'ala inni la yahzununi an tazhabu bihi. Wa ajma'u an yaj'aluhu. Atma'u an yaghfira tu contoh nasab dan alamat nasabnya baris di atas. An ya'kulahu tu contoh untuk baris di atas. An tazhabu contoh untuk nasab tapi alamat nasabnya apa? Hazaf nun sebab tazhabu tu af'al khamsah. Fa qauluhu ta'ala wa ajma'u an yaj'alu juga dengan hazaf nun sebab minal af'alil khamsah. Jadi datangkan dua keadaan lah. Sebab kalau kita masuk dalam bab ma'rifati alamatil i'rab, alamat yang kedua nasab. Nasab ada berapa alamat? Nasab ada 5. Kita ada fathah, kita ada alif, kita ada kasrah, kita ada ya dan hazaf nun. Di antara 5 ni mana yang menjadi alamat untuk fi'il? Nombor 1 dan nombor 5 lah. Sebab alif, kasrah dan ya alamat untuk isim. Yang jadi alamat, yang ada jadi alamat untuk fi'il hanya fathah untuk fi'il sahih akhir ataupun mu'tal akhir selama mana tak berhubung dengan alif, waw dan ya. Hazaf nun menjadi alamat bagi af'al khamsah. Sebab tu dia datangkan dua contoh. Contoh nasab dengan fathah, contoh nasab dengan hazaf nun. Jangan faham bila nasab mesti fathah, tak. Nasab juga ada dua. Ada nasab dengan fathah, ada nasab dengan hazaf nun kalau fi'il tu af'al khamsah. Wa amma lan, yang kedua lan. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan namanya haraf nafi. Jangan sebut haraf masdar juga, tak. Sebab lan bukan haraf masdar tapi haraf nafi. Kenapa nafi? Dia menafi perbuatan selepasnya. Wa nasbin sebab ada nasab, wa istiqbalin sebab fi'il selepasnya juga bererti istiqbal. Contohnya lan nu'mina laka wa qauluhu ta'ala lan nabraha. Kedua-dua tu contoh untuk fi'il mudhari' dan alamatnya fathah. Maksudnya fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah. Yang terakhir lan tanalu al-birra, fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi hazfun nun sebab li'annahu minal af'ali al-khamsah. Itu untuk lan. Yang ketiga izan. Okey, an dan lan beramal ataupun menasabkan fi'il selepasnya tanpa apa-apa syarat. Antum nampak je an, nampak je lan, selepasnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu mesti mansub. Cuma mansub tu kadang-kadang mansub dengan fathah, kadang-kadang mansub dengan hazaf nun. Tapi kalau jumpa izan, izan beramal dengan 3 syarat. Izan ni kita panggil sebagai harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa yushtaratu li nasbil mudhari'i biha thalathatu syurut. Untuk nak nasab dengan izan ni kena cukup 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna izan fi sadri jumlatil jawab. Mestilah izan tu pada permulaan jawab. Izan ni merupakan jawapan. Jadi dia nak mula-mula ayat tak boleh lah. Jadi mestilah ada ayat soalan ataupun ayat berbentuk statement. Cuma dia berada di awal jawapan, di awal ayat. Jangan jawapan tadi didahului oleh perkataan yang lain kemudian baru datangkan izan, tak boleh. Izan tadi mesti berada di awal jumlah jawab. Kalau sebelum tu ada jumlah statement lain tak ada masalah. Tapi janganlah jumlah jawapan tadi dimulai oleh perkataan yang lain selain pada izan. Yang kedua, an yakuna al-mudhari'ul waqi'u ba'daha dalan
ala istiqbal, mestilah fi'il mudhari' selepas izan tadi bererti akan. Sebab fi'il mudhari' ada dua keadaan, ada hal, ada istiqbal. Mesti fi'il mudhari' tu istiqbal. Kalau ada an dengan lan, tak kira lah istiqbal ke hal ke, dia tetap mansub. Tapi untuk izan mesti untuk istiqbal sahaja. Yang terakhir, Allah yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun, janganlah diasingkan di antara izan tadi dengan fi'il mudhari' yang mansub tadi, diasingkan oleh apa-apa perkataan yang lain kecuali yang dimaafkan qasam. Contoh dia kata izan wallahi nazhaba, tak apa, izan wallahi nazhaba, wallahi tu tak memberi kesan. Ataupun dia kata an-nida, izan ya akhi nazhaba, tak bagi kesan. Ataupun la nafiyah, ataupun izan la nazhaba, la nafiyah juga tak bagi kesan, tak dinamakan sebagai fasil. Maksudnya ketiga-tiga ni fasilnya tak memberi kesan. Selain daripada tiga tu, fasil tadi akan menyebabkan fi'il mudhari' tadi berbaris di hadapan seperti biasa dan tidak dinasabkan dengan izan sebab tak cukup syarat. Okey, apa dia contoh yang cukup syarat? Wa misalul mustawfiyati lisyurut an yaqula laka ahadu ikhwani. Contoh salah seorang sahabat kamu cakap kat kamu, sa'ajtahidu fi durusi. Itu ayat sebelumnya. Lalu dia jawab, fataqulu lahu izan tanjaha, izan tanjaha. Maksudnya dia berada di awal ayat jawapan. Sebelum tu ada ayat lain, tak ada masalah. Tapi dalam ayat jawapan tu mesti mulai dengan izan. Jadi izan tanjaha, bukan tanjahu, sebab cukup syarat. Contoh wa misalul mafsulati bil qasam, contoh yang diasingkan dengan qasam tapi tak bagi kesan, idzan wallahi tanjaha. Wa misalul mafsulati bin nida an taqul izan ya Muhammadu tanjaha, tetap dengan tanjaha. Wa misalul mafsulati bila an nafiyah an taqul idzan la yakhiba sa'yu, idzan la yakhiba, yakhiba tetap dengan yakhiba, bukan yakhibu. Ataupun kamu cakap idzan wallahi la yazhaba amaluka dhaya'an, hatta kalau gabung pun tak bagi kesan. Dia bagi contoh yang terakhir tu, izan wallahi ada qasam, lepas tu ada pula la nafiyah, juga tak bagi kesan. Boleh kita baca dengan yazhaba dengan mansub bi izan wa alamatu nasbihi al-fathah. Selain daripada tu barulah menyebabkan fi'il mudhari' kekal marfu'. Okey, itu izan. Yang terakhir kita ada kai. Yang terakhir untuk yang menasabkan dengan diri dia sendiri. Apa dia kai? Fa harfu masdarin wa nasbin. Kai juga merupakan haraf masdar. Apa maksud haraf masdar? Kai bersama selepasnya boleh kita takwil dengan kalimat masdar. Wa nasbin sebab dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Juga ada syarat. Maksudnya an dengan lan tak ada syarat. Izan dan kai beramal dengan syarat. Wa yushtaratu fi nasbi biha, nasab dengan kai, anta taqaddamaha lam ta'lili lafzan, sama ada dia sebelumnya ada lam ta'lil, ada lam bererti supaya ataupun kerana. Lafzan maksudnya lam tu ada sungguh-sungguh. Likai maksudnya likai, seperti contoh likaila ta'saw, likaila ta'saw. Jadi ta'saw tu kita kata ta'saw tu mansub bikai lah, mansubun bikai wa alamatu nasbihi hasbu an-nun. Au tataqaddamaha hazihi lamu taqdiran, ataupun ada lam tu secara takdir, maksudnya ada dalam niat mutakallim. Seperti contoh kai la yakuna dulatan, kai la yakuna dulatan, sebenarnya ada dalam takdirnya likai la yakuna dulatan. Fa idza lam tataqaddamaha allamu lafzan wala taqdiran kana an-nasbu bi an mudmaratan wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil. Andailah dalam ayat tu tak ada lam ta'lil secara lafzi ataupun secara takdir pun tak ada dalam niat mutakallim, ketika tu jangan faham ketika tu fi'il mudhari' selepas tu marfu' tak. Antum jumpa je kai, kalau fi'il mudhari' selepas tu mesti nasab. Kai lepas tu fi'il mudhari' tu mesti nasab. Cuma masalah sekarang kita nak bincang siapa yang menasabkan fi'il mudhari'. Adakah kai ataupun benda lain? Okay, syarat kita nak kata fi'il mudhari' tu nasab dengan kai, mestilah kai tadi didahului oleh lam, sama ada secara lafzi ataupun takdir yang ada pada niat mutakallim. Ketika tak ada syarat tu, ketika tak ada lam, memang fi'il mudhari' tadi kekal juga nasab, tapi yang menasabkan fi'il tersebut adalah an mudmarah yang berada selepas kai, bukan kai itu sendiri. Sebab ketika tu kai itu dipanggil sebagai kai ta'lil, bukan kai amil nasab.
Jadi kai ni ada dua lah. Ada yang dinamakan sebagai kai ta'lil, ada yang kai dinamakan kai masdariyah. Antum mesti dalam set otak anda kai ni maksud dia supaya, betul? Semua tengah set faham sebelum ni. Kai tu maksud dia supaya. Kai supaya tu bukan kai menasab. Kai supaya tu kai ta'lil. Kai ta'lil dia tak menasab fi'il mudhari' selepasnya. Yang menasabkan fi'il mudhari' adalah an yang tersembunyi selepas kai. Kai yang menasabkan fi'il mudhari' secara diri sendiri dia adalah kai masdariyah. Kai masdariyah bukan berarti supaya. Supaya tadi kai ta'lil. Kalaulah anda dah ulang tapi tahu benda ni agak sukar, tapi kita ulang sekali lagi. Izan tadi kalau tak cukup syarat, izan kalau tak cukup syarat, fi'il mudhari' lepas dia mansub ke marfu'? Marfu'. Izan kalau tak cukup 3 syarat tadi, kita akan sebut contohnya izan tasduqu. Dia kata kat saudara dia, wallahi ana uhibbu, ana uhibbu, tak, aku suka kepadamu. Izan tasduqu, dia kata izan tasduqu. Dia tasduqu di situ tak bererti istiqbal. Dia hanya membenarkan statement kawan dia. Jadi tasduqu di situ tak boleh baca sebagai tasduqa. Jadi fi'il mudhari' tadi tak cukup syarat. Ketika tu izan tak beramal dan fi'il mudhari' kekal dalam keadaan marfu'. Okay, berbeza dalam kai ni. Bila antum jumpa je fi'il mudhari' selepas kai, memang fi'il mudhari' tu akan mansub. Isu yang timbul sekarang ni, kita dalam kisah yang pertama. Kisah yang pertama, amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan diri dia sendiri. Okay, bila masakah fi'il mudhari' tadi dinasabkan dengan kai? Dengan syarat kai tadi ada lam sebelumnya. Okay, kenapa disyaratkan lam? Sebab lam, apa maksud lam? Supaya dia kita panggil lam ta'lil lah. Okay, bila ada lam sebelum kai, lam tadilah yang menjawab kai itu bukan bererti supaya. Takkan kita nak terjemah supaya. Jadi dalam bahasa Arab ni tak ada apa-apa yang sia-sia. Kalau boleh buang, akan buang. Ini kan nak mengulangi benda yang sama. Kalaulah dah ada satu huruf yang bererti ta'lil, confirm yang selepasnya bukan ta'lil. Jadi mana-mana kai yang didahului oleh lam, jadi lam tu lam ta'lil, ketika tu jelas kai tu kai masdariyah. Kalaulah kai itu masdariyah, ketika tu dialah yang menasabkan fi'il mudhari' tadi secara direct, tanpa apa-apa wasitah ataupun tanpa apa-apa benda yang disembunyikan. Okey, kalaulah lam tadi tak wujud, tidak wujud secara lafzi dan tidak, bila kita tanya mutakallim ada tak niat sembunyikan lam ta'lil, tak ada. Bila tak wujud, jadi ayat tu masih tidak ada huruf yang bererti supaya. Ketika tu kai itu sendiri yang bererti supaya. Kai itu sendiri kai ta'liliyah. Dan fi'il mudhari' selepasnya nasab. Siapa nasab? An yang tersembunyi selepas kai tadi. Maksudnya ada kai an. Sebab tu dia kata syarat mesti ada lam ta'lil sebelum dia. Ketika tu barulah kai tadi menjadi kai masdariyah. Tanpa lam tadi ada ihtimal dia kai ta'liliyah. Bila ada kai ta'liliyah bukan amil nasab. Kai yang merupakan amil nasab adalah kai masdariyah. Ketika tu dia hanya kai ta'lil, yang menasabkan fi'il mudhari' adalah an yang tersembunyi selepasnya. Tu dia kata fa idza lam tataqaddama hallam, kalaulah tak ada lam, tak ada secara lafzi, tidak ada secara takdir, kana nasbu bi an mudmarah. Ketika tu fi'il mudhari' kekal nasab, tapi nasab tadi dengan an mudmarah. Wa kanat kai nafsuha, dan kai itu sendiri bukan amil nasab tetapi harfa ta'lil. Okay, kalau antum sedar, anda ada sebut kai dan an ni haraf masdariyah. Betul? Haraf masdariyah. Maksudnya kai dengan fi'il yang selepasnya. Contohlah kita ambil mana-mana contoh yang ada lam sebelum kai tadi. Kan kita sebut kai ni haraf masdar. Apa maksud haraf masdar? Kita boleh ambil huruf tersebut beserta fi'il selepasnya dan kita jadikan dia sebagai masdar. Okey. Kalaulah dia jadi sebagai masdar, bukan situ anak masuk. Okey, anak nak masukkan kai ta'lil, bukan kai masdar. Ketika kai itu kai ta'lil, dia haraf masdar. Astagfirullah. Okey, kai yang ta'lil ni kai amil nasab lah. Yang boleh menasabkan fi'il mudhari' selepasnya adalah kai masdariyah. Kai masdariyah bersama fi'il selepasnya boleh kita jadikan dia sebagai masdar.
Kan dia kata tadi, syarat nak jadikan confirm itu kai masdariyah mesti didahului oleh lam. Lam ni huruf apa? Lam ta'lil. Lam ta'lil huruf apa? Yang berarti li, huruf jar lah. Huruf jar. Lam ta'lil ni salah satu huruf jar. Apa peranan huruf jar? Masuk kepada isim lah, lalu menjarkan isim selepasnya. Okey. Bila lam tadi, selepas nanti ada kai tadi bersama fi'il tu kita takdirkan sebagai masdar, dia akan jadi isim lah. Jadi lam tu hakikatnya dia menjarkan isim yang terhasil daripada takwil kai berserta fi'il mudhari' tadi. Tu di antaranya, tapi kita tak sampai kepada tu lah. Cuma nak jelaskan kai masdariyah dengan kai ta'liliyah tadi. Kenapa dengan wujudnya lam tadi baru kai tadi menjadi amil nasab dengan diri dia? Sebab ketika tu baru ta'yin dia adalah kai masdariyah, sebab dah ada huruf yang bererti ta'lil sebelum dia. Tapi tanpa huruf lam tadi, dia sendiri yang akan bererti ta'lil. Bila dia sendiri yang bererti ta'lil, dia bukan kai masdariyah dan dia bukan amil nasab, tetapi ada an yang tersembunyi selepas dia. Okey, habis kisim yang pertama. Okey, wa ammal qismu tsani, bahagian yang kedua, wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan fa harfun wahidun. Satu huruf, wa huwa lamut ta'lil wa 'abbara 'anha al-mu'allifu bila mikai. Dalam matan dia disebut lamukai. Maksudnya lamukai maksudnya lamut ta'lil lah. Lishtirakihima fi dilalati. Kenapa Ibnu Ajurrum disebut lamukai? Sebab kai dengan ta'lil tu maksudnya sama jelah. Wa misaluha qawluhu ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, wa qawluhu jalla sya'nuhu liyu'aziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Jadi liyaghfira, yaghfira tu kita akan i'rab fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Nampak je lepas lam, jangan faham lam tu amil nasab, kita akan sebut fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Apa maksud jawazan? Andailah kalau kata ini bukan ayat Quran, kita boleh sebut liyaghfira, kita boleh sebut li an yaghfira. Itu yang dimaksudkan dengan harus. Liyu'aziba boleh sebut liyu'aziba, boleh sebut li an yu'aziba. Maksudnya hukum menyembunyikan an tu adalah harus. Kalau nak zahirkan dia tidak ada masalah lah. Okay, tapi jangan faham lam tu yang menasab. Jangan sebut mansubun bil lam, tak ada ambil nasab lam, tapi mansubun bi an mudmarah jawazan. Okay, yang terakhir, wa ammal qismu salisu wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban. Jadi wujuban dengan jawazan tu hukum sembunyi an. Okay, yang ketiga ni nampak zahir huruf-huruf ni yang masuk pada fi'il mudhari'. Nampak zahir dia yang menasabkan fi'il mudhari'. Hakikatnya ada an yang disembunyikan dan hukum sembunyi tadi adalah wajib. Adalah sebab-sebab dia, tapi tak dibincangkan dalam mubtadi' lah. Nak cari sebab-sebab dia ada dalam muntahi je. Hatta dalam mutawassit pun tak disebut. Okey, fa khamsatu ahrufin, ada 5 huruf. Yang pertama lamul juhud. Lamul juhud. Jangan menampak lam terus ingat lamut ta'lil, tak ada lam ta'lil. Lam ta'lil hukum sembunyian adalah harus. Lamul juhud hukum sembunyian adalah wajib. Macam mana nak kenal lamul juhud? Wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Nak kenal lam, tengok sebelum tu. Kalau sebelum tu ada makana ataupun ada lam yakun, dia ada lamul juhud dan antu wajib sembunyi. Fa misalul awal qauluhu ta'ala ma kana Allahu liyazaral mu'minin. Kalau bukan ayat Quran pun kita tak disebut li an yanzara, sebab lam tu lam juhud bukan lam ta'lil. Wa qauluhu subhanahu wa ma kana Allahu liyu'azibahum. Wa misalus sani lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum. Kedua-duanya sabila. Jadi mana-mana lamul juhud ni kita akan i'rab fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Jadi kisah yang pertama tadi kita akan sebut mansubun bilan, mansubun bi an, mansubun bi izan, mansubun bi kai. 6 tu sampai bila-bila tu takkan jumpa mansubun bila min ta'lil, mansubun bila min tak wujud, sebab dia bukan amil nasab pada hakikat, tapi hakikatnya adalah mansubun bi an. Cuma dengan lam ta'lil kita akan sebut mansubun bi an mudmarah jawazan. Untuk 5 yang terakhir yang kita akan baca ni mansubun bi an mudmarah wujuban. Okey, huruf yang kedua hatta. Hatta ni memang majoriti akan faham dengan hatta, mansubun bi hatta. Nampak macam hatta tu amil nasab, tak. Hatta bukan amil nasab pada hakikatnya. Hakikatnya dia kadang-kadang boleh jadi huruf jar sendiri. Dia boleh jadi huruf jar.
wa huwa yufidu al-ghayata aw at-ta'lim. Hatta ni kadang-kadang bererti sehingga, kadang-kadang bererti ta'lim. Wa ma'na al-ghayah, macam mana nak kenal hatta tu dengan masuk ghayah? Annama qablaha yanqadi bi husuli ma ba'daha. Sebelum hatta, perbuatan yang berada sebelum hatta tadi selesai dengan perbuatan selepas hatta. Ketika tu hatta tu berarti ghayah. Nahu qawli ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Wa ma'na ta'lim, kadang-kadang boleh juga hatta ni maksudnya ta'lim. Annama qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Kalaulah sebelum hatta tu merupakan faktor ataupun sebab untuk perkataan selepas hatta. Contoh dia, nahu qawlika li ba'di ikhwanik zakir hatta tanjah. Bacalah, muzakarah lah supaya kamu berjaya. Jadi kata macam mana kita nak kenal hatta tu ghayah ataupun hatta tu ta'lim? Tengok sebelum dan selepas. Kalaulah sebelum tu menjadi faktor kepada fi'il selepasnya, kita panggil hatta tu dengan masuk ta'lim. Kalau perbuatan sebelum tu sempurna dengan menyempurnakan ayat sebelumnya, ketika tu panggil hatta ghaiyah ataupun ghayah. Tapi kedua-duanya dia bukan amil nasab. Amil nasabnya adalah an yang tersembunyi selepas hatta tadi, dan hukum sembunyian tu adalah wajib. Jadi hatta yarji'a kita akan sebut hatta yarji'a fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Okey, huruf yang ketiga dan yang keempat, wal harfani tsalits wal rabi' fa usbabiyati wa wawul ma'iyah. Fa sababiyah dan waw ma'iyah. Di situ dia sebut dah. Jadi dia bukan nasab. Sebab kalau amil nasab dia kan ada fa nasibah ataupun waw nasibah, tak. Tapi dia fa sababiyah ataupun waw ma'iyah. Tapi macam mana kita nak cam fa dan waw yang mana fi'il selepasnya fi'il mudhari' itu mansub? Bi syarti an yaqa'a kullun minhuma fi jawabi nafyin aw talabin. Fa sababiyah, bukan semua keadaan kita akan jumpa selepas fa tu fi'il mudhari' akan berbaris di atas. Begitu juga dengan waw ma'iyah, bukan semua fi'il mudhari' selepas waw ma'iyah ni akan nasab. Tetapi bila mana didahului oleh fa sababiyah dan waw ma'iyah tadi, jawab kepada satu jumlah yang didahului oleh nafi ataupun talab. Talab ni merangkumi banyak perkara lah, dah akan sebut selepas ni. Okay, contoh nafi. Amman nafiu, contoh fa sababiyah yang didahului oleh nafi, qauluhu ta'ala la yuqda alaihim fayamutu. Fa tu fa sababiyah tapi didahului oleh la. La tu kita panggil sebagai la nafiyah. Jadi yamutu di situ kita akan i'rab yamutu fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban, bukan mansubun bil fa. Okey, wa alamatu nasbihi hasbu an. Itu yang didahului oleh nafi. Wa amma talaq, apa pula talaq? Talaq ni ada 8 benda. Sama ada al-amru, apa-apa perkara yang mengandungi tuntutan. Tak kiralah al-amru, ad-du'a, an-nahyu, al-istifham. Al-istifham ni ada tuntutan nak tahu. Apa-apa benda yang ada tuntutan. Al-ardu, at-tahdidu, at-tamanni, ar-raja. Ada 8. Ki amal amru fahuwa talabu as-sadiru minal azimi liman huwa dunahu. Jadi panjanglah dia cara satu-satu. Amar tu adalah perintah yang datang daripada orang atas kepada orang bawah. Allah kepada makhluk, Nabi kepada umat, ustaz kepada anak murid. Ketika tu kita panggil sebagai amar. Kadang-kadang ayat yang sama tapi sebab keluar tu daripada siapa. Contohnya zakir fatanjaha. Zakir fatanjaha. Cukuplah syarat. Jadi fatanjaha tu kita akan i'rab tanjaha fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Fa tu fa sebabnya. Au wa tanjaha, boleh datangkan dua contoh. Maksudnya muzakarah lah, maka dengan sebab, kalau kita sebut fa, maka dengan sebab muzakarah tadilah kamu berjaya. Kalau kita sebut wa tanjaha, waw tu waw ma'iyah, kita akan terjemah muzakarah lah, menyertai dengan muzakarah tadi kamu akan mendapat kejayaan. Tapi fi'il mudhari' selepas tu akan mansub sebab cukup syarat, sebab didahului oleh fi'il amar tadi, zakir. Ataupun boleh juga didahului oleh doa. Doa tu apa? At-talabu al-muwajjahu minas saghiri ila azim. Tuntutan yang datang daripada bawah ke atas. Maksudnya Allah Ta'ala makhluk kepada Allah, umat kepada Nabi. Allahumma hdini fa'amalal khaira. Allahumma hdini fa'amalal khaira. Ya Allah, beri petunjuk kepada aku
Maka dengan sebab petunjuk tadi aku akan melakukan kebaikan. Jadi fa'amala, a'mala tu fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban selepas fa sababiyah. Aw wa a'mala al-khaira, wa tu wa ma'iyah, a'mala juga sama, fi'il mudhari' mansub ala ali mansubun bi an mudmarah wujuban. Contoh nahi pula, la tal'ab fayadhi'a amaluk, la tal'ab fayadhi'a, baris di atas. Aw wa yadhi'a amaluk, istifham pula, hal hafizta durusak fa asma'aha lak, aw wa asma'aha lak. Al-aradu fa huwa at-talabu bi rifqin. Al-ardu ni sebenarnya amar, tapi seolah macam pujukan lah, pujukan secara halus. Ala tazuruna fanukrimaka, ala tazuruna fanukrimaka, itu contoh al-ard. Wa nukrimaka. Wa amma at-tahdid fa huwa at-talabu ma'a hassin wa iz'aj. At-tahdid ni lebih kepada bentuk desakan sikit. Jadi al-ardu tadi secara lembut. Contohnya, halla addaita wajibak fayashkuraka abuka, fayashkuraka abuka aw wa yashkuraka abuka. Wa amma tamanni fa huwa talabul mustahil aw ma fihi usrah. Tamanni pula tuntutan satu perkara yang mustahil ataupun benda yang amat sukar nak dapat. Contohnya, laital kawakibu tadnuli fa anzimaha. Syahid kita pada fa anzimaha, fa tu fa sababiyah, anzima tu fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah. Cukup syarat sebab apa? Sebab didahului oleh laita yang merupakan at-tamanni. Uquda madhin fama arda lakum kalimi. Contoh yang lain, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Jadi ukhbira tu fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Sebab apa boleh mansub? Sebab cukup syarat didahului oleh laita. Contoh yang lain, okey, dua-dua tadi contoh mustahil. Tadi dia takrifkan tamanni ni minta benda mustahil ataupun minta benda yang sukar. Contoh dua-dua bait tadi, kedua-duanya contoh yang mustahil lah. Yang pertama dia minta bintang jatuh kat dia, yang kedua dia minta zaman mudanya kembali. Itu contoh yang mustahil. Ini tambahan daripada syarih. Dia bagi contoh yang susah. Laitali malan fa ahujja minhu. Moga-moga aku ada harta. Orang miskin kata moga-moga duduk saja, moga-moga aku dapat duit. Ya, maka dengan duit tersebut aku nak pergi haji. Itu tak mustahil tapi sukar. Wa ammar raja, adapun raja fa huwa talabu al-amri al-qaribi al-husul. Tuntut perkara yang mudah nak dapat. Contohnya, la'allallaha yashfini fa azuraka, la'allallaha yashfini fa azuraka. Okey, itu semua contoh fa sababiyah ataupun waw ma'iyah yang cukup syarat sebab berada selepas 8 perkara tadi. Ada je 8 perkara tadi, fi'il mudhari' yang berada selepas fa sababiyah ataupun waw tadi boleh berbaris di atas, mansub lah. Tapi mansub tadi bukan dengan fa, bukan dengan waw, tapi dengan an yang tersembunyi, dan hukum sembunyi itu adalah wajib. Wa qad jama'a ba'dul ulama'i hadhihi al-ashya' at-tis'ah allati tasbiqu al-fa wal waw, allati tasbiqu al-fa wal waw fi baitin wahid. Jadinya talab ada 8, campur nafi ada, jadi ada 9 lah. Ada nazim yang campur yang gabungkan 9 ni dalam matan mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihim tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Mur tu amar, ud'u tu doa, inha tu wanha tu nahi, wasal tu istifham, wa'rid tu al-ardu, li haddihim tu tahdid, tamanna tu tamanni, urju tu raja, dan terakhir an-nafyu. Wa qad zakara al-muallifu annaha samaniyah li'annaha lam yu'tabar, ataupun li'annahu lam ya'tabir ar-raja'a minha. Muallif sebut 8 sebab dia tak masukkan raja' dalam list. Jadi 8. Maksudnya ada yang kata 9, ada yang kata 8. Yang kata 8 dia tak kira sebagai raja' sekali. Okay, yang terakhir al-harful khamisu aw. Kalau tengok dalam matan dia kata an-nawasibu asharatun allan izan kai lamu kai lamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal waw. Wal jawabu bil fa'i wal wawi, setakat tu je. Maksudnya jawapan dengan fa dan jawapan dengan waw. Maksudnya perkataan al-jawab tu untuk fa dan waw, titik di situ, wa au tu nombor 10. Jangan faham al-jawabu bil fa'i wal jawabu bil wawi wal jawabu bi au, tak.
al-jawabu bil fa'i dengan al-jawabu bil wawi. Ataf sekat tu je. Au tu, waw yang pada wa'au tu ataf kepada an balik. Kan kita ada an, walan, wa izan, jadi waw tu semua ataf kepada an lah. Maksudnya amil nasab ni ada an, lan, izan, kai, lamu, kai, wala, mujud, wa hatta. Wal jawabu bil fa' wal waw, waw tu ataf pada bil fa'. Maksudnya al jawabu bil fa'i wal jawabu bil waw. Yang terakhir au. Au tu dia lain. Sebab tu tadi dia datangkan nombor apa? 8 dan 9 datangkan sekali fa dengan waw, sebab dia merupakan jawapan. Jawapan sama ada jawapan kepada jumlah nafi ataupun jumlah talak. Tapi au tu lain. Au tu amil yang ke-10 bukan merupakan jawapan. Tapi au yang nak boleh nasabkan fi'il mudhari' selepasnya, yushtaratu fi hazihil kalimah an takuna bimakna illa au bimakna ila. Bukan semua au, bukan au yang bererti atau, tapi au yang membawa maksud kecuali ataupun au yang membawa maksud ke ataupun ke lah, ila. Okay, macam mana nak kenal? Cara nak kenal wadhabitul ula, macam mana nak kenal au yang membawa maksud illa? Ayyakuna ma ba'daha yang qadi daf'atan. Fi'il selepas au tadi, au tu kita akan terjemah dengan maksud kecuali bila? Apabila fi'il yang selepasnya boleh berlaku secara daf'atan ni apa? Sekali lalu, maksudnya kita ada sekaligus boleh berlaku macam mana? Sekaligus lah. Contohnya la aqtulannal kafira au yuslima. La aqtulannal kafira au yuslima. Jadi kata aku akan membunuh orang kafir au yuslima, kecuali kalau dia masuk Islam. Au di situ dengan masuk illa. Okey. Dhabit tadi sebab kata boleh masuk. Misalnya yuslima, masuk Islam. Masuk Islam ni sekaligus lah. Maksudnya tak ada orang bagi masuk Islam separuh, satu-satu, tak. Bila dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, terus dia jadi Islam. Itu maksudnya nak kenal au tu dengan masuk illa, bukan dengan masuk ila. Okey, wadhabitus saniyah, nak kenal au yang bererti ila ni, an yakuna ma ba'daha yang qadi syai'an fa syai'an. Fi'il yang selepas au tadi dia boleh bukan berlaku sekali, mungkin berlaku berperingkat. Contohnya la astashilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. La astashilanna sa'ba au udrikal muna. Okey, kata aku akan anggap senang semua benda yang susah. Au udrikal muna. Au itu maksudnya sehingga lah, sehingga aku capai apa yang dicita-citakan. Maksudnya udrikal muna tu, nak capai benda yang dicita-citakan tu bukan berlaku sekaligus, boleh berlaku secara sedikit-sedikit. Okey, jadi poin kita naknya au, yang mana au tadi selepasnya fi'il mudhari' tu mansub. Ada dua, ada au yang bererti illa, ada au yang bererti ila. Kedua-duanya fi'il mudhari' selepasnya mansub, tapi bukan au tu yang menjadi amil nasab, tetapi ada an yang tersembunyi, dan hukum sembunyi an tadi adalah wajib. Jadi la aqtulannal kafira au yuslima. Yuslima tu kita kan i'rab fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Au udrikal muna, udrika tu fi'ilun mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban. Okey, habis amil nasab 45 dah. Okey, sekali lalu amil jazam supaya kita habis dengan perbahasan kita. InsyaAllah minggu depan kita masuk al-marfu'an. Jawazimul mudhari' boleh ke nak masuk minggu depan? Boleh. Qal, sebab kita dah bincang awal buat wal jawazimu 18. Okey, jawazim memang 18 ni lah. Tak timbul isu macam nasab. Nasab ada yang amil hakikat, ada amil yang sebenarnya amil dengan amil lain, tak. Amil jazam ni memang 18. Lam wa lamma wa alam wa lamma wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fi nahyi wa du'a wa in wa ma wa mahma izma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haisuma wa kaifama wa izan fi syi'ri khassatan. Ada 18. Okey, wa aqulu, tapi semuanya amil jazam. Tak ada wasitah, memang haraf-haraf ni ataupun isim-isim ni lah yang menjazamkan fi'il selepas ni. Cuma dia akan taksim, ada yang boleh menjazamkan satu fi'il, ada yang boleh menjazamkan dua fi'il. Okay, al-arawatul lati tajzimul fi'l al-mudhari'a 18 jaziman.
Amil-amil yang boleh menjazamkan fi'il mudhari' yang asalnya marfu' tadi ada 18. Wa hadhihi al-adawat tanqasimu ila qismain. Kita bahagi kepada dua. Al-qismul awal, kullu wahidin minhu yajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama, bahagian yang pertama dia menjazamkan satu fi'il. Wal qismu tsani, kullu wahidin minhu yajzimu fi'laini. Yang kedua boleh menjazamkan dua fi'il. Maksud yang pertama, yang hanya menjazamkan satu fi'il. Ammal qismul awal fasittatu ahruf, ada 6 huruf. Wahia lam, walamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wa du'a. Lamul amri wa du'a tu satu benda je. Wala fin nahyi wa du'a pun satu benda. Jadi 6 lah. Lam, lamma yang kedua, alam ketiga, alamma yang keempat. Walamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a. 6 lah. Ataupun hakikatnya boleh kata 4-nya. Sebab lam dengan alam tu sebenarnya satu. Alam dan alamma tu sebenarnya juga satu. Okey. Kalau nak kira 6, tak ambil i'tibar hamzah tadi. Tapi lamul amri wa du'a, la fi nahyi wa du'a tu satu-satu. Sebab apa? Amar dengan doa tu bukan balik kepada huruf tu, balik kepada siapa yang cakap tadi. Kalau yang cakap tu orang atas, dia akan jadi amar. Kalau yang cakap tu orang bawah, dia akan jadi doa. Hakikatnya dia adalah lam yang sama. Begitu kat dengan la nahiyah. Kalaulah la tu daripada Allah Ta'ala contohnya, dia akan panggil la nahiyah. Tapi kalau la tu contohnya doa kita kepada Allah, kita akan panggil dia sebagai doa iyah. Okay. Salah satu persatu. Amma lam, apa dia lam? Lam ni panggil sebagai harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ni dinamakan sebagai haraf nafi. Sebab apa haraf nafi? Sebab dia menafikan fi'il selepasnya. Jazam, kenapa jazam? Sebab dia menjazamkan fi'il selepasnya. Wa qalbin, qalbin tu yang pelik sikit. Kenapa dia panggil lam ni harf qalbin? Qalbin ni maksudnya menukar, membalik. Sebab apa? Sebab fi'il mudhari' lam ni, okay, fi'il mudhari' apa maksud dia? Buat dari segi zaman, sedang ataupun akan. Fi'il mudhari' sama ada sedang ataupun akan. Tapi kalaulah fi'il mudhari' tu dimasuki lam, ketika tu dia akan berarti telah. Dia akan berubah kepada madhi. Jadi kenapa panggil qalbin? Sebab lam merubah fi'il mudhari' yang masuk asalnya sedang ataupun akan kepada telah. Bila kita kata lam aku tak makan. Apa? Aku tak sedang makan, tak. Aku tak makan, maksudnya aku tak makan tadi. Jadi fi'il mudhari' yang asalnya mana ada masuk madhi. Tapi sebab lam tadilah yang membalikkan fi'il mudhari' yang asal maksudnya akan kepada telah. Bila kita guna je perkataan lam, kita nak masukkan fi'il mudhari' selepas ni adalah benda yang telah lepas. Lam aqra, aku tak baca. Lam uzakir, aku tak muzakarah semalam maksudnya. Tapi benda tu berlaku telah lepas. Tapi siapa yang merubahkan hakikat fi'il mudhari' tadi? Lam tadilah. Sebab tu dipanggil harfu qalbin. Nahu qawli ta'ala lam yakunil ladina kafaru wa qawli ta'ala kul lam tu'minu. Itu lam. Yang kedua lamma. Lamma fa harfun mislu lam. Lamma sama macam lam. Fin nafi wal jazmi wal qalbi. Sama je peranan dia tiga-tiga. Lamma juga merubah fi'il yang asalnya sedang kepada telah. Cuma dari segi detailnya ada perbezaan-perbezaan lain lah dalam qatrun nada tersebut. Nahu qawli ta'ala lamma yazuqu azab. Okay, yang ketiga alam, fahuwa lam zidat alaihi hamzatu taqrir. Alam ni sama macam lam, beza dia cuma ditambahkan hamzah taqrir. Nahu qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadra. Sebab tu bahagian yang pertama kita boleh sebut 6, kita boleh sebut 4. Kalau tak ambil i'tibar hamzah taqrir tu, lam dengan alam sama, lamma dengan alamma benda yang sama. Tapi kalau kita nak i'tibar hamzah taqrir tu, dia akan jadi 6. Wa amma alamma fahuwa lamma zidat alaihi alhamzah nahu alamma uhsina ilai alamma uhsin ilaika. Kif wa amma lamu faqad zakara al-muallifu annaha takunu lil amri wad du'a. Wa kullu min al-amri wad du'a yuqsadu bihi talabu husul al-fi'li talaban jaziman wal farqu bainahuma anna al-amra yakunu min al-a'la lil adna kama fi al-hadis falyakul khairan aw liyasmut. Itu kalau daripada atas. Wa amma ad-du'a fayakunu min al-adna lil a'la nahu qawlihi ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. Maksudnya lam tu, lamul amri dengan lamud du'a, dia sama-sama lam yang sama tapi melihat kepada keluar daripada siapa. Kalau keluar daripada atas kita akan panggil lamul amri, kalau keluar daripada bawah kita akan panggil lamud du'a. Wa amma la faqad zakara al-muallifu annaha ta'ti lin-nahyi wa du'a. Sama juga. La hakikatnya dia adalah nahiyah. Tapi kalau daripada kita kepada Allah Ta'ala tak cantik, kita kata la nahiyah, jadi dinamakan sebagai la ad-du'a. Wa kullu minhuma yuqsadu bihi talabul kafi 'anil fi'li wa tarkihi wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu minal a'la lil adna. Contohnya la takhaf,
wa nahu la taqulu ra'ina wa nahu la taghlu fi dinikum wa amma du'a fayakunu minal adna lil a'la. Contohnya Rabbana la tu'akhizna. Tak cantiklah kita kata la tu la nahiyah, walaupun hakikatnya la tu la nahiyah, tapi doa. Sebab kita kata ya wahai Tuhan kami, jangan kau ambil salah terhadap perbuatan kami. Maksudnya kita kata la tu sebagai la doa ya, walaupun hakikatnya dia adalah la nahi. Wala tahmil alaina isran. Okey, habis bahagian yang pertama, amil-amil yang hanya menjazamkan satu fi'il sahaja. Okey, yang kedua, wal qismus tsani wa amal qismus tsani fa huwa ma yajzimu fi'lain. Amil jazam yang boleh menjazamkan dua fi'il. Macam mana nak kenal mana-mana amil yang bererti syarat, yang ada mengandungi maksud syarat? Sebab apa dia menjazamkan dua fi'il? Yusamma awwaluhuma fi'l asy-syarti. Sebab fi'il mudhari' yang pertama tu akan dinamakan sebagai fi'il syarat, wa thaniyahuma jawab asy-syarti. Fi'il yang kedua kita akan bagi sebagai jawab syarat. Sebenarnya tak ada taksim pun, tapi dia nak bagi taksim secara senang lah. Sebab daripada 18 tolak 6 ada lagi 12. Kalau dia nak bagi 12 ni sebut secara sekaligus mungkin jadi susah. Untuk senang hafal, dia taksimkan 12 ni kepada 4. Taksim tu tak bagi kesan dari segi amalan, cuma mungkin nak bagi senang ingat. Dia taksimkan daripada sudut mana satu huruf, mana satu isim. Jadi amil jazam ni, dalam amil nasab tadi semua huruf, tapi dalam amil jazam ni ada yang huruf, ada yang isim. Dalam amil yang menjazamkan dua fi'il ni, ada yang huruf secara ittifaq, semua ulama cakap dia huruf. Ada yang isim ittifaq, semua ulama cakap dia isim. Ada yang berlaku khilaf, tapi yang rajihnya dia adalah huruf. Ada yang berlaku khilaf dan rajih yang mengatakan dia adalah isim. Jadi ada 4 bahagian lah. Jadi macam mana dia nak kenal? Syekh Muhyiddin nak bagi senang untuk mubtadi ingat, ditaksimkan yang menjazamkan dua fi'il ni kepada 4 bahagian. Amma an-naw'ul awal, yang bahagian pertama ni, an-naw'ul awal harfun bittifaq, an-naw'ul tsani ismun bittifaq, an-naw'ul tsalits harfun 'alal asah, an-naw'ul rabi' ismun 'alal asah. Okey, yang bahagian pertama harfun bittifaq ni adalah in. Ittifaq ulama semua kata in adalah huruf. Contohnya in tuzakir tanjah. Jadi tuzakir fi'il pertama yang dijazamkan oleh in, kita panggil fi'il syarat. Tanjah fi'il jawab. Kedua-duanya majzum bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Kifa'in harfu syartin jazimin bittifaqin nuha yajzimu fi'lain. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Wa tudhakir fi'lu mudhari' fi'lu syarti majzum bi in wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاء مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. Laju-laju lah benda ni kita bincang. Yang seterusnya an-naw'u tsani wa huwa al-muttafaqu ala annahu ismun. Bahagian yang kedua, amil yang ittifaq ulama, ittifaq nuhah mengatakan dia adalah isim. Ada berapa? Ada 9. Man wa ma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama. Dia terus letakkan contoh satu persatu. Dia tak detailkan maksud. Fa misalu man yukrim jarahu yuhmad. Yukrim fi'il yang pertama, yuhmad fi'il yang kedua. Yuzakir man yuzakir yanjah. Yuzakir fi'il syarat, yanjah fi'il jawab. Jadi mana-mana amil yang mengandungi maksud jika, siapa, barang siapa, bila mana, yang ada maksud syarat, dia akan ada fi'il syarat yang majzum, fi'il jawab yang majzum. Andailah kadang-kadang boleh jadi jawapan tu jumlah ismiyah, ketika tu mahalnya majzum. Tapi kalau kedua-duanya fi'il mudhari', dia akan majzum dan majzum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Fi'il pertama mana? Ya'mal. Fi'il yang kedua yarah. Fi'il yang kedua adalah yarah. Yara tu majzum wa alamatu jazmihi hebat, ada hazaf. Asalnya yara ada alif, jadi hazaf haraf illah. Okey, wa misalu ma qauluka ma tasna tujza bih. Sama jugalah, tasna majzum wa alamatu jazmihi as-sukun, tujza majzum wa alamatu jazmihi hazaf haraf illah, sebab asalnya tujza ada alif. Ma taqra tastafid minhu, taqra sukun, tastafid pun sukun. Ma tunfiqu min khairin yuwaffa, tunfiqu majzum wa alamatu jazmihi hazaf nun sebab af'al khamsah. Yuwaffa majzum wa alamatu jazmihi hazaf harf ilah sebab asalnya yuwaffa ada alif. Ki wa misalu ayyu kitabin taqra tastafid minhu, taqra
majzum, tastafid pun majzum. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Okey, ini contoh yang pertama didatangkan jawab bukan fi'il. Tad'u tu fi'il syarat, tapi tak ada fi'il jawab kat sini. Tapi yang didatangkan jawab di sini adalah jumlah ismiyah, dan jumlah itulah berada pada mahal jazam. Okay, wa misalu mata taltafit ila wajibika tanal. Fi'il pertama taltafit, fi'il yang kedua tanal. Wa qawlu syair ana ibn jala wa talla'u thanaya mata adha'il imamata ta'rifuni. Fi'il pertama dia adha', asalnya adha', tapi sebab lepas tu hamzah wasal dia akan menjadi adha'i. Tapi jangan kasrah tu adalah lidarurah, ta'rifuni. Wa misalu ayyana qawluka ayyana talqani ukrimka. Ayyana talqani ukrimka. Talqa tu majzum. Apa alamat jazam dia? Talqa. Dia kata talqani, ada ke sukun? Tak ada sukun pun. Sebab apa? Hazaf haraf ilah. Maksudnya talqa, talqani, tapi masuk ayyana jadi ayyana talqani ukrimka. Kifa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzili. Ta'dil tu majzum, tanzili tu asalnya tanzil, tapi sebab dia berada dalam syair, dan syair tu semua diakhiri dengan kasrah, dia jadi tanzili. Jadi kita panggil daruratus syairi. Tapi kalau i'rab kita akan still panggil dia majzum alamatu jazmihi as-sukun. Contoh yang seterusnya aynama tatawajjah talqa sadiqan. Tatawajjah majzum, alamat jazam dia sukun. Talqa majzum, tapi alamat jazamnya hazaf haraf illah sebab asalnya talqa. Wa qawlu ta'ala aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Yuwajjihhu tu sukun, ya'ti tu sama juga, asalnya ya'ti, jadi majzum alamatu jazmi hazaf haraf illah. Aynama takunu yudrikkumul maut. Takunu tu hazaf nun, yudrik tu sukun. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil azman. Tastaqim alamat sukun, yuqaddir juga sukun. Kaifama takunil ummah yakunil wula. Yang pertama takun, yang kedua yakun. Kasrah tu sebab darur iltiqa sakinain, tapi dia tetap majzum alamatu jazmihi as-sukun. Wal kasru liltiqa sakinain, asalnya takun al ummah. Wa kaifama takun niyatuka yakun sawabullahi lak. Okay. Wa yuzadu ala hadhihi al asma'i tis'ah. Itu 9. Ada yang ke-10 izan, tapi izan ni hanya berlaku dalam syair sahaja. Wa izan fi syairi khasatan, dia matan sebut kan, kama qala al-mu'allif wa dhalika daruratan nahwu qawli syair istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Fi'il pertama dia tusib, fi'il yang kedua dia tajammal. Yang ketiga, yang pertama tadi harfun bittifaq, yang kedua ismun bittifaq, yang ketiga ni makhtulifa fi annahu ismun aw harfun. Khilaf, adakah dia isim ataupun huruf? Yang sahihnya dia adalah huruf. Satu je, izma. Izma ni ada khilaf di antara ulama. Ada yang kata dia isim, ada yang kata huruf. Yang sahihnya dia adalah huruf. Okey, ini semata-mata untuk cara ingat je, tapi tak memberi kesan pada amal. Amalannya semua sama, menjazamkan dua fi'il, fi'il syarat dan fi'il jawab. Contoh dia, wa innaka izma ta'tiba anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Fi'il pertama dia ta'ti, majzum. Apa alamat jazam dia? Hazaf ya. Tulfi, fi'il yang kedua, alamat jazam dia juga hazaf ya. Okay, wa amma an-naw' ar-rabi' yang terakhir makhtulifa fi annahu ismun aw harfun. Adakah dia isim ataupun huruf? Al-asahhu annahu ismun. Sahihnya dia adalah isim. Nak tengok khilaf-khilaf ni ada dalam Qatrun Nada. Fadzalika kalimatun wahidatun wa hiya mahma. Mahma ni ada khilaf, adakah huruf ataupun isim. Tapi rajih pendapat yang mengatakan isim, sebab ada satu ayat yang kembali dhamir, kembali dia mahma ta'tina bihi. Ayat ni lah, bihi tu balik kepada mahma. Jadi dhamir boleh kembali kepada huruf. Tak, dhamir hanya kembali kepada isim, sebab tu isim yang kukuh. Jadi ayat contoh di sini, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Jadi fi'il yang pertamanya adalah ta'tina tu lah. Ta'ti tu asalnya ta'ti, tapi di sini majzum wa alamatu jazmi hazaf haraf illah. Di sini tak ada fi'il syarat, fi'il jawab, sebab dia jawab dengan jumlah ismiyah. Fama nahnu laka bimu'minin. Okay, yang satu lagi dia datangkan contoh syair, wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lahu wa farjak nala muntahal dhammi ajma'a. Fi'il pertama dia, fi'il syarat dia adalah tu'ti, majzum wa alamatu jazmihi juga hazaf haraf illah. Tapi jawab dia bukan fi'il mudhari', tapi jawab dia adalah fi'il madhi di sini. Nala tu jawab syarat, tapi di sini bukan fi'il mudhari', cuma
fi'il madhi. Jadi bila fi'il madhi ni mabni, kita akan sebut mahalnya sahaja yang jazam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekarang dulu sebab kita ada kelas lain sebab ni. Soalan insyaAllah nak sambung minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nasta'udiruka ma 'allamtana farzuq ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillah.